Um, yang dihormati Puan Gan Feting, guru dari SMK Seri Bintang Selatan. Selaku penceramah bagi program kita hari ini. Juga dilalukan juga Cikgu Hidayah, yang juga turut menyertai program. Sedikitlah pengenalan ya tentang Puan Gan yang lebih dikenali sebagai Teacher Gan ya, Puan Gan di sekolah. Yes. Beliau sangat berpengalaman ya pelajar-pelajar. That's why saya sangat teruja bila Puan Gan setuju untuk memberikan talks ini kepada kamu semua. Alright, kenapa? Seperti mana yang saya ada juga yang kamu boleh tera dalam poster kan, beliau merupakan salah seorang panel di SKP KSSM. Kamu punya batch KSSM. Sebelum ni KBSM. Alright. So dan juga kamu boleh Teacher Gan ni juga boleh jumpalah Teacher Gan ni mengajar dalam saluran TV program Didik TV. Awesome kan? Teacher Gan juga merupakan guru Maths, matematik tambahan. So beliau sangat pakar dalam bidang matematik ni. Kalau Maths tu kamu rasa gerun, so Maths ni on her fingertips sahaja tau. Terima kasihlah Puan Gan kerana sudi weekends, on your weekends, untuk menerima jemputan kami daripada pihak Cochrane, untuk memberikan tips-tips, ataupun teknik menjawab soalan tingkatan 5. Kenapa too early? Yes, of course. Untuk sebagai persediaan kamulah menghadapi SPM 2022. Wow, nampak macam dengar macam jauh lagi tu, tapi persediaan tu penting. So saya dengan rasa hormat ni memanggil cikgu luar daripada SMK Cochrane ni supaya kita dapat banyak tips, pengalaman, dan pelbagai ilmu. Alright. So cikgu harap anak Cochrane semua fokus, dan memberi kerjasamalah dengan Teacher Gan, semasa seminar nanti. Alright, tanpa membuang masa, majlis menjemput Teacher Gan untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Teacher Gan. Selamat pagi. Terima kasih Cikgu Zanariah sebagai host hari ini, dan welcome Cikgu Hidayah. Tadi kata Cikgu Hidayah bersama dengan kami, dengan kita lah. Dan very good morning to all fellow students of SMK Cochrane. How are you? Kerana tak ada upacara baca this one, ayat baca yang awal pagi tu kan. So let us pray untuk say something that supaya perjalanan untuk kita punya sesi pagi ini berjalan dengan lancar and everybody is in good health. Memandangkan semalam kes COVID pun dah naik sampai 21K. So everybody kalau boleh stay at home, jangan pergi mana-mana, amalkan pemakanan yang sihat, alright, yang berkhasiat, banyak minum air suam, dan jangan lupa melakukan exercise. Ini penting. Kematian semalam pun 277. So dalam zaman pandemik ini, sesi pandemik ini, period pandemik ini, pembelajaran perlu diteruskan because kita tak tahu sampai bila kita akan hidup, bila kita akan mati. So selagi kita hidup hari ini, you must make sure that today's you, hari ini, anda hari ini mesti lebih baik daripada anda yang semalam. Means that the pembelajaran should be always go on. Selagi anda bernafas, selagi itulah kamu perlu menimba ilmu. Sebab itulah Cikgu Zanariah bertungus lumus membuat bengkel untuk anda. Seperti yang dikatakan, form 4 masih awal. No, it's actually no. Kalau bulan September kita tak boleh balik ke sekolah, bermaksud kamu masih lagi online class. PDPR and you know that PDPR agak susah anda nak faham memandangkan adanya masalah talian. Right? So the ongoing on you. Yang you boleh capai, anak murid boleh capai pembelajaran dari YouTube, you can go anywhere. So sebab itu saya tanya Cikgu Zanariah, kenapa perlu adanya sesi teknik menjawab ini? Kerana dah ada banyak video YouTube dekat luar.
So saya juga tanya pada cikgu-cikgu sekolah lain yang menjemput saya lah untuk berceramah. Mereka kata, cikgu-cikgu kata kerana anak murid lebih suka dengar suara langsung dari cikgu daripada menyaksi YouTube sendiri. I do not know what you think, right? So can you say something? Okay, wait, you give me 1 minute. I want to share this one with you. Okay, I want to do this one. I start this one first. Okay, you give me 1 more minute. Ya, ada masalah teknikal kat sini sekejap. Okay, in progress. I stop this one first. Set. Okay. Okay. Ada satu soalan yang cikgu nak tanya dekat anda. Dekat chat box, you can see that ada satu link kepada WooClap. You click the WooClap. Okay, you click dekat WooClap and you join the WooClap and you tell me, okay, what is about the question asked. Boleh tak? So, soalan dia tanya, how you feel about studying mathematics? Cikgu nak tahu sedikit latar belakang anda dari segi rasa anda terhadap matematik, and do you enjoy learning mathematics? Adakah kamu seronok belajar mathematics? Boleh tak you join the WooClap link? Can you go into that? Okay, sila type yes, I enjoy learning maths. Okay. How you feel about mathematics? Okay, do you enjoy learning it? How you feel mathematics? Apakah itu matematik bagi diri anda? How you see mathematics? You boleh type. After one answer, you can have, you boleh masuk lagi and then you boleh type lagi. Not really. Okay. Not really. Yang lain tak jawab. I have about, how many of you? About 25 of you. Baru cikgu terima 3 jawapan. You boleh tengok juga your own answer. Cikgu tak akan nampak nama anda. You don't worry. You just type sahaja. Anything you think about mathematics. Be frank. Biar jujur supaya cikgu boleh membawa input yang maksimum dekat anda. I need to know the real situation of you thinking about mathematics. Yang lain tak join lagi. Tak boleh masuk ke? How about the rest? Done. Okay. How about the rest? Josh, you are very active in participating in helping teachers. Okay, I enjoy learning mathematics. Mathematics, not really. Yes, enjoy. Okay, what you think mathematics? Semua kata enjoy. Can you tell me what is mathematics to you? Okay, kerana hard. Okay, belajar. Kalau you boleh buat tu, you jangan buat spacing biar dia satu ayat panjang. I enjoy learn because sometimes di perkataan dia pecah, memorize. Okay. Dia ada formula, okay, dia kata hard formula, ada formula, okay, think lots of formula, difficult, menarik, understand, okay, a bit, cuma dia pecahkan ayat dia, cikgu tak dapat detect dia sambung kepada mana. Saya suka maths, mungkin kot dia kata kerana, okay, view lagi, got calculation, okay, 50-50. Okay, you just type. I need to know the background of you terhadap mathematics. Okay, memorize. Lots of memorize. Okay, betul. Okay, menarik. Okay. So, setakat ini sahaja cikgu share untuk yang ini. Right, kita berhenti. I would like to stop this one. Let me stop this one first. Okay, patah balik kita kepada kita punya pembelajaran. Okay, I go back to my Meet. I stop share presenting. I come back here. I want to share my screen from here. Okay, you tahu tak kenapa you berada kat sini? Tujuannya kita ada satu sahaja. Bertujuan ini sahaja. Okay, let me show you my PowerPoint. Ini dia. Okay, this is why we are here. Okay. Jom score A dalam mathematics. We want to score A. You may type in your chat box, require calculation and solve problems. Yes, opinion. Okay, so anak murid kata mathematics susah, right? Mathematics susah kerana dia ada melibatkan formula yang banyak, right? May I know how many, who
here I have about 25 or please tag your friends and ask them to join. Suruh mereka join sambil kamu buat kelas tu, you just send your text to your friend. Suruh mereka join. Kalau tidak rugi, nanti cikgu sampaikan, at least you boleh buat go through apa yang akan keluar dalam SPM for your batch under KSSM. Right? Okay. So then you may say, bagaimana saya nak score yang ini? Then Cikgu Zana buat sesi ini adalah untuk persediaan. Mathematics shouldn't be learned. And you cannot score good result over the day, right? Over the day, besok nak exam, hari ini baru nak belajar for mathematics. No, you cannot, definite, tak boleh. In fact, dia akan mengganggu you punya result. By right, you should get B kerana kelam kelibut, and then kerana last minute study, you might drop to C. Sebab itu tak boleh. Mathematics is a systematic mata pelajaran. Dia tak boleh last minute score. Dia unlike sejarah yang you boleh menghafal. Mathematics bukannya secara I will tell you why. Okay, I will let you know mengapa. Right. So then let's see this one. Jom score A Mathematics. Okay, tingkatan 4. Okay, then for 2021 your batch. Okay, our code paper is 1449/1 paper 1 and 1449/2 paper 2. Ada 2 paper sahaja. Okay, let's continue with this one. Okay, soalannya yang ini senang sahaja. Bagaimanakah saya boleh skor keputusan yang cemerlang? Adakah anak-anak murid Cochrane ini berniat nak skor keputusan yang cemerlang dalam matematik? Bagi sedikit feedback dekat saya dekat chat box. Nak ke tak nak? Josh say yes. How about the rest? Okay, Christina say yes. Yang lain? Yang lain tak nak? Okay, Nabil say yes. Lagi? Okay, Magat say yes, Kamarul say yes, Zul Aziz say yes, okay, Amirul, okay, Karina, okay, Umairah, okay, Umairah, okay, then Syamin, Tengku, Dahnia. Yang lain macam mana? Yang lain tak nak skor keputusan cemerlang ke? Remember, keputusan cemerlang sebenarnya, you may ask, kenapa perlu saya skor keputusan cemerlang? Kita make a situation like this. Mama mengandung anda dalam 9 bulan. Anda dilahirkan. Mama membesarkan anda dari baby. Okay, baby jatuh sakit, mama jaga. Kamu pergi belajar tadika, mama hantar. Sekolah rendah, mama ayah hantar. Right? Your father or your parents doing all these things for you. So the only hadiah, the only present that you can pay them back is by score a good result in your study. Okay, selama dah 6 tahun dekat sekolah rendah, cikgu keluarkan yang tadi kala 6 tahun dekat sekolah rendah and 5 tahun dekat sekolah menengah. All together 11 years, tak termasuk yang usia sebelum 7 tahun. Right, mama dah membesar, ibu bapa dah membesarkan anda dengan penat lelah. At least dalam 11 tahun persekolahan anda hadiahkan keputusan yang cemerlang untuk mereka. That is our priority. Itu tugas utama kita. Kenapa kita nak belajar dengan tekun? That is the first thing, kita nak bagi hadiah yang paling tak ternilai kepada ibu bapa kita yang selama ini membesarkan kita. Okay, yang kedua adalah untuk mengharumkan nama sekolah anda. Yang kedua. Dan yang ketiga, okay, membanggakan diri anda. Okay, selama saya belajar 11 tahun ini, okay, tak termasuk tadika, 11 tahun saya dah dapat keputusan yang cemerlang. Yang saya boleh tunjukkan, buktikan pada diri saya sendiri, saya mampu melakukannya. Okay, dan yang keempat, keputusan cemerlang itu akan membawa anda pergi ke tempat yang lebih mencabar. Contohnya, ke universiti, okay, ke college. Kalau anda mampu score straight A, anda boleh dapat yuran pembayaran mungkin dikurangkan, dikurangkan, dia dapat tawaran untuk bayar cuma 10% ataupun 20% daripada yuran per semester. Kalau keputusan yang bagus, kalau anda apply JPA, okay, kamu akan dapat beasiswa. Bukankah itu bagus? Kalau kamu rajin belajar, keputusan yang baik, dia dalam keadaan yang memang membawa very good bulangan ke dekat kita. Dia tidak merosakkan, dia tidak menjahanamkan kita.
chapter, you mesti mulakan dari sekarang. So bagaimana, soalan saya, bagaimanakah saya boleh skor keputusan cemerlang? Inilah yang cikgu nak jawab hari ini. Pergi teks kawan-kawan, suruh mereka masuk. Kerana cikgu nak sampaikan bagaimana anda boleh skor keputusan yang cemerlang yang boleh anda membawa balik hadiah kepada parents anda, termasuk diri anda lah. Okay, so di sini. Ini ada biasakah anda lihat ini? Cikgu nak tanya, siapa tahu apa yang dalam paparan anda ini? What do you see now in your screen? Apa ini? Kandungan apa? Kandungan apa? Tengok betul-betul kan? Yes, kandungan buku teks form berapa? Yes, kandungan buku teks form 4. Very good. Means that anda ni memang stand a chance to get very good result. So you just teruskan usaha anda because kamu tahu content. Bermaksud buku teks anda memang buka dan anda teliti. So ini adalah buku teks tingkatan 4. Before I go further, boleh tak cikgu tahu anda berada dekat tajuk mana sekarang? Dekat tajuk 7 gerakan graf ataupun tajuk 8 sukatan serakan data tak terkumpul ataupun tajuk 9 keberangkalian peristiwa bergabung. Tajuk 5. Okey, tajuk 5. Ada yang kata tajuk 7, ada yang kata tajuk 5, 6, 7. Okay, anyhow kalau kelas lambat tak apa. Cikgu anda memang mengajar dengan lambat, dengan perlahan kerana mereka nak kamu betul-betul faham tentang kandungan yang disampaikan. Okay, sebagai anak murid, bila cikgu menyampaikan pembelajaran, kalau ada masalah yang tak faham, kamu perlu kemukakan. Kerana online class bukannya senang. Right? So you kena, cikgu kalau dalam real life, dekat kelas semuka, cikgu nampak mimik muka anda. Cikgu dah tahu kamu faham atau tidak. Cikgu automatik akan terangkan. Okay, tanpa you tanya soalan. Tapi dalam kelas PDPR ini, kamu tutup kamera. Cikgu tak nampak muka anda. Kalau cikgu tak nampak muka anda, the only way to read your mind is through the conversation. Di chat box anda. Kalau ada soalan yang tak faham, perlu anda tanya. Okay, very good. This is the textbook of your form 4. Okay, ini yang versi BM dan ini yang versi BI. Okay, this is versi BI, yang ini versi BI. Okay, ini versi BI tadi yang terlepas tu. Okay, yang terlepas tu versi BI. Okay, tak apa, kita teruskan ini. This is Mathematics Form 5. This is Mathematics Form 4, Form 3, Form 2, Form 1. Biasa tak dengan kulit buku ini? Siapa ada menyimpan buku Form 1, Form 2, Form 3 dekat anda? That means your own textbook. Adakah kamu mempunyai tak buku textbook ini bersama dengan anda? Ada atau tidak? Just jawab sahaja. No puan. Okay. Okay, tak ada. Josh kata tak ada. Yang lain macam mana? Yang lain ada tak buku ini dalam simpanan anda? Okay, Christina pun kata tak ada. Okay, tak ada, no, not a problem. Okay, you boleh dapatkan buku e-book ini. E-book ini boleh dapatkan dia dekat Google. Okay, kat mana-mana link. Kalau tak ada, nanti minta dari cikgu. Cikgu akan sharekan untuk buku-buku teks ini, link dia. So, kenapa penting? Kerana kamu nak buat ulang kaji. Tadi soalan cikgu kan, bagaimanakah anda boleh skor keputusan yang cemerlang? So, buku ini akan membantu kita. Selain daripada buku rujukan lah, buku rujukan yang ada banyak soalan yang kita boleh buat latih tubi. Tapi, balik kepada buku teks ini. Buku teks ini penting. Dia ada menunjukkan bagaimana sesuatu formula itu dibentuk. Okay, bagaimana formula itu dibentuk penting bagi sukatan anda. Kerana soalan peperiksaan SPM anda berkemungkinan soalan bertanyakan kamu bentuk sesuatu formula. Okay, formula bagaimana kamu boleh dapatkan satu formula itu penting. So buku teks ini adalah panduan anda untuk menerbit formula. Okay, sila ambil catatan, penerbitan formula berkemungkinan dalam soalan anda, dalam soalan SPM anda, penerbitan formula. Bagaimana formula itu dibentuk. Dan buku teks ini bukannya 100%, ada lagi. Ini adalah buku DSKP kita. Buku DSKP kita ada tingkatan 1, di sini ada tingkatan 1, ini tingkatan 1, ini tingkatan 2, ini tingkatan 3, ini tingkatan 4 dan 5.
Okay. Buku di SKP ini, Document Standard Curriculum pelajaran ini boleh anda dapati juga download di Google, okay, dari web. Okay, senang sahaja. Then kamu go through. So, yang kenapa ini penting? Nanti cikgu akan sampaikan kenapa penting ini dia. Buku-buku yang perlu kita ada. Bukannya buku kerja yang kat luar. Ini yang diutamakan dahulu. Buku kerja luar yang terbitan Sasbadi ke, Yakin ke, Nilam ke, itu semua adalah sampingan setelah anda menguasai yang ini. Buku yang tadi yang cikgu sebut itu adalah sebagai ulang kaji bagi anda. Tapi yang ini penting. Okay, dan ini adalah penting untuk anda skor keputusan cemerlang. Tengok ayat cikgu. Dia pentingnya cikgu keluarkan Form 5 kerana anda belum lagi masuk Form 5. Next year will be your Form 5. Okay, pada masa yang sama sila teks kawan, suruh kawan-kawan anda masuk join. Okay, kenapa? Dalam buku yang cikgu tunjukkan tadi, dia ada melibatkan yang ini, iaitu nombor dan operasi. Dia ada perkaitan dan algebra, sukatan dan geometri. Lepas tu matematik discrete dan statistik dan kebarangkalian yang terakhir. Ada 5 bidang pembelajaran yang perlu anda kuasai untuk keputusan yang cemerlang. So you kata, cikgu kenapa tak nak terus pergi buat perbincangan soalan? Banyak panjang membebel anda. You tahu kenapa selama ini kamu tak skor matematik dengan cemerlang? Kamu tak ada confident, kamu tak ada keyakinan untuk menjawab soalan matematik. Adalah kerana kamu tak memahami bidang pembelajaran dan bagaimana soalan dibentuk. Di sinilah saya berada. Saya akan kupas yang bahagian depan ini, baru kita pergi ke perbincangan soalan. Sabar jangan nak left the group. Ini penting bagi pemahaman anda. Dia sama, sekali cikgu terangkan yang ini, dia adalah sama untuk semua mata pelajaran, tak kisah English ke, BM ke, NMATS ke, apa lagi subjek anak sains ke, fizik ke, chemistry ke, biologi, semua dia sama. Kamu mesti faham bidang pembelajaran bagi sesuatu subjek. Okey, 5 bidang ini, dan di bawah bidang nombor dan operasi ini, bidang dan operasi yang ini, tengok, Form 1 anda belajar 3 topik. Okey, Form 2 anda belajar 6 topik. Form 3 3 topik. Form 4 2 topik. And Form 5 2 topik. Bakal belajarlah Form 5 2 topik. So topik-topik ini semua ini ada 16 topik jumlahnya. So Form 1 belajar. Kenapa pentingnya ini? Inilah soalan kebat akan dibentuk. Okey, dia akan bagikan satu soalan dari tajuk. Okey, cikgu akan teruskan cikgu teruskan dulu, nanti cikgu akan bagi tahu. Okey, kita tengok yang kedua adalah perkaitan algebra. Okey, cikgu teruskan, nanti nampak baru cikgu cerita. So bahagian algebra ini ada 4, cikgu gunakan pen yang halus. Ini 4. Kat sini ada 4 tajuk, ada 1 tajuk Form 2, ada 1 tajuk Form 3, ada 3 tajuk Form 4, ada 3 tajuk bakal dipelajari dekat Form 5. So di sini yang ini, so kesemuanya ada 12 topik. So 12 topik ini dia. Perbincangan kita melibatkan topik 1 dan 6 untuk hari ini. Dan topik ini dia ada, topik ini, sorry sebelum cikgu teruskan, topik fungsi ini dia sebenarnya ada kaitan dengan persamaan linear kat sini. Okey, dia sebenarnya ada kaitan dengan ketaksamaan linear kat sini. Sebab itulah dia dalam perkaitan algebra. So kalau basic yang dekat Form 1 2 topik ini anda tidak hafal ataupun kamu tidak menguasai, dia memang tidak akan membantu anda untuk menjawab soalan Form 4 ini. Cikgu akan tunjukkan selepas ini dalam contoh soalan cikgu. So pergi teks kawan-kawan, suruh mereka bangun sekarang. Kalau tidak mereka akan keciciran. Okey, untuk sukatan dan geometri seterusnya, sukatan dan geometri ini sama. Tingkatan 1 anda belajar, tingkatan 2, tingkatan 3, tengok tingkatan 4 anda tidak belajar sukatan dan geometri. Sebaliknya di tingkatan 5 anda belajar. Sukatan dan geometri apa kaitan, apa yang ada dalam sukatan yang ini? Ini dia. Dia semua ada 15 tajuk dan ini dia. So di hari ini cikgu akan tunjukkan soalan yang berkaitan dengan tangent, sudut, yang ada kaitan dengan poligon, yang ada kaitan dengan sudut. Inilah soalan akan dibentuk. Soalan tidak akan dibentuk, soalan SPM anda tidak akan dibentuk semata-mata berpandukan sesuatu tajuk sendiri. Contoh dia nak buat lukisan berskala. Dia tidak akan berdiri atas tajuk 4. Bab 4 lukisan berskala di tingkatan 3 semata-matanya. No.
dia akan join dengan yang lain. Lukisan berskala dia akan join, mungkin untuk anda cari perimeter dan luas. Itu dia. Sebab itulah kita perlu menguasai kandungan tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 sebelum kita masuk ke Dewan Peperiksaan. Tak boleh ada satu tajuk ditinggalkan. Kalau salah satu tajuk ditinggalkan dan dia ada kaitan dengan soalan yang perlu kita jawab dalam soalan SPM, maka itu yang anda, anak-anak murid semua rasa, kenapa susahnya saya tak boleh buat? Kerana pengetahuan sedia ada pada anak murid tak ada. So kalau yang pengetahuan yang sedia ada perlu ada pada anak murid, and anak murid tak ada pengetahuan itu, memang soalan akan jadi susah. So seterusnya, yang ini adalah bidang statistik dan keberangkalian. So dekat Form 1 anda belajar, Form 2 belajar, Form 3 anda tidak belajar. Form 4 belajar semula, Form 5 belajar semula. Kesemuanya ada 6 topik. Dan akhir sekali yang ini dekat Matematik Discrete ada 4 topik sahaja, iaitu anda belajar dekat Form 1 and dekat Form 4. Okay. Cuma hari ini cikgu rasa cikgu tak sempat nak masuk tajuk teori graf. Kalau tak sempat masuk teori graf, cikgu ada bagi satu flipbook dekat anda. Anda boleh rujuk di situ nanti. Okay. Itu adalah dekat penghujung nanti. Okay. Seterusnya, daripada apa yang cikgu bincangkan tadi dari buku daripada nombor operasi Form 1 hingga Form 5, nombor perkaitan dan algebra Form 1 hingga Form 5, sukatan geometri, statistik dan keberangkalian matematik, yang ini kesemua 5 bidang ini ada 5 bidang dan setiap satu tu ini adalah bilangan bab, okay, ataupun bilangan tajuk, dan kesemuanya ada 53 tajuk. Ada 53 tajuk. Dan setiap satu tajuk itu dia ada standard kandungan dia. Okay, daripada 16 tajuk, dia jumlah dia ada 31. Mungkin satu tajuk itu dia ada 2 standard kandungan. Ataupun satu tajuk tu dia ada 3 standard kandungan, maka dijumlahkan ada 31 dan seterusnya yang dijumlahkan semua itu yang ini akhirnya kamu akan dapat 119. Dan inilah soalan akan dibentuk. Soalan akan dibentuk, soalan yang bakal anda jawab di SPM ini adalah dibentuk berdasarkan 119 standard kandungan. Kalau anak murid kata, saya tak tahu nak jawab sesuatu soalan, itulah bermaksud salah satu daripada standard kandungan anak murid tidak kuasai. Sebab itu anak murid tak boleh jawab dengan senang. Okey? Tak dapat nak jawab soalan yang diberikan. Faham tak so far kat sini? Ini adalah berkenaan dengan sukatan pelajaran matematik kita. Boleh tak faham ya? So ambil take note. Kalau you nak score A, kalau you nak score keputusan cemerlang, ini tidak boleh diabaikan. Okay? Kalau anda abaikan semata-mata nak buat soalan satu train. Bagaimana dia dikaitkan? Anak murid tak tahu. Kenapa hari ini saya jawab betul? Besok pula saya jawab salah. Soalan yang lebih kurang sama. Kenapa salah? Because penguasaan basic anda tidak kukuh. So untuk kukuhkan dia, patah balik pada 5 buku teks Form 1 hingga Form 5 dengan buku panduan di SKP anda. Okay, buku rujukan adalah sebagai bahan tambahan untuk kita buat latih to be setelah anda faham yang lebih awal itu. Dan seterusnya inilah yang paling ditakuti oleh anak murid semua, iaitu dia kata, cikgu, untuk soalan saya kan, soalan kebat. Okay, kebat adalah yang ditakuti oleh cikgu-cikgu, dirisau oleh murid-murid kat luar. Tak payah takut, tak payah risau. Dia sebenarnya senang. Dia dikebatkan kerana dia ada banyak cantuman yang tadi dalam yang cikgu tunjukkan. Okay, dia bukan semata satu-satu soalan tu berdasarkan satu tajuk, tetapi dia cross. Dia merentas pergi negeri orang, dia merentas pergi tajuk orang. Itu sahaja. Kalau you kuasai, then it shouldn't be a problem. Pada tahun 2020, kita abaikan yang UPSR kita tengok kan. Okay, 2020 soalan HOTS, okay, ataupun kebat di level SPM adalah 40%, and senior-senior anda pun skor dengan betul. Okay, this is cohort KBSM, the last cohort. Okay, untuk senior anda tahun ini, ini dia. This is a senior. This is a senior this year Form 5. Okay, 2021, mereka punya soalan kebat akan berada pada level 50%. Okay, jangan ingat soalan HOTS itu adalah soalan yang susah.
dia ada HOTS yang level rendah. Dia ada soalan HOTS yang level rendah. Nanti cikgu akan tunjukkan Okay, pergi teks kawan, suruh dia masuk. Kalau dia dengar dia terlepas peluang ini, maka terlepaslah peluang dekat A dia. Dia kena bertubus lumus. Okay, so untuk anda bagi diri anda yang batch tahun 2022 your SPM, am I right? Berapa agak-agaknya you punya soalan HOTS ini? Boleh agakkan tak? Boleh agakkan tak? Cuba agakkan. I want to see, berani tak kamu nak mengagakkan sesuatu? You must have keyakinan. Yes, George, very good. That is my answer also. It should be around 55 to 60, right? Because kenapa 35 you nampak dia naik 5%, and then this one 10%. So di sini anda sudah pandai di bawah tajuk kebarangkalian. Likelihood. Okay, because kamu dah nampak dia punya perubahan daripada 25 ke ini dia tambah 5%. Okay, this is 5% added. This one tambah 5%. This one tambah 5%. This one tambah 10%. Tapi you nampak 5% lebih banyak. That's why you pilih 55. That means you are in the very dekat jalan yang betul. Cara pemikiran anda adalah cara hebat. Kamu boleh analisa soalan ataupun bahan yang diberikan. Very good. Teruskan usaha anda lagi. Okay, terus berusaha. I tell you, kalau batch ini buat dengan betul-betul, siapa yang jawab soalan cikgu yang inilah, cikgu buat teguran ini, mesti A dalam tangan. Bukan setakat A, tapi A+. Okay, just continue your hard work. Okay, cikgu pun dah risau result sekolah SBS. Nak saing dengan Cochrane ni. Okay, ini adalah format. Selain daripada kita dah kuasai kandungan buku teks, kita perlu tahu format SPM, format kertas soalan kita macam mana. Jangan asyik nak buat-buat saja. And kita ingat semua objektif A sekali keluar bukan. Kita ingat tak ada objektif A, ada pula soalan objektif. So format dia penting. Cikgu akan tunjukkan format dia di sini. So yang ini ada, kamu dapat soft copy tak dari cikgu? Ada tak soft copy yang sama dengan ini? Dapat. Okay. So di sini yang ada tempat kosong itu kamu just isi Okay, very good. Josh, you can just say yes, you boleh abaikan the puan. Okay. Penat nak menaik PN lagi. Okay, thank you. Okay, nah sekarang, okay. So sekarang kita tengokkan, ini adalah format paper kertas 1 dan paper kertas 2. Tahu tak kod dia apa? Cikgu nak tengok siapa ingat lagi kod. Kod matematik, kod berapa? Yes, very good. Okay, 1449. 1449/1, then 1449/2. Very good. So code paper jangan lupa bagi setiap subjek. Mesti anda ingat because that is your task. Itu tugas anda sebagai seorang murid untuk ingat kod dan juga kandungan kertas anda. So paper 1 ini kita tengokkan paper 1 di sini, dia adalah objektif aneka pilihan, objektif. Berapa soalan dia? Kita tengok ada berapa soalan. Dia ada 40 soalan. So 40 soalan ini mesti anda jawab semua. Okay, 40 soalan. So dalam 40 soalan ni bila cikgu menjalankan soalan buat, kalau online class cikgu buatkan secara quiz ataupun secara Google Form dengan anda. Kalau cikgu adakan 10 soalan, make sure you betul 9 ataupun 10. Kalau cikgu bagi 5 soalan, pastikan anda betul 5 soalan itu. Okay, kalau cikgu bagi 40 soalan, you punya soalan yang betul should be 35 to 40. Mesti betul untuk you score A+. Okay, itu A+. Hadirnya saya di sini adalah keputusan cemerlang lah. Okay, siapa yang tak dapat cemerlang, jangan risau. Teacher, I'm very weak in mathematics. How? You keep on telling A and A+. My result, I always fail in mathematics. So memang tak layak saya berada dekat. No. We must aim high. Kita mesti targetkan paling tinggi, setinggi-tinggi yang boleh. Kalau kita jatuh sedikit sahaja. Jangan kita nak aim E E tak ada. E out. Kita aim A. Kalau kita jatuh ke A minus. Okay, kita aim A+. Kalau kita jatuh ke A sahaja. Jangan aim C tau. C kalau jatuh dah pergi ke D. Kalau you aim D, dah jatuh ke E. Kalau you aim E, jatuh, you gagal. So tak nak. So sekurang-kurangnya mesti aim A+, A dan A minus. Kalau A minus you aim, kalau jatuh dia pergi dah B, dah tak cantik result kita. Okay, tak apa. So, mesti dapat keputusan yang ini. Bagaimana kamu nak, you tanya cikgu, how am I going to get 35 dengan betul? Buatlah latitude B.
fahamkan kandungan dahulu. You boleh sampai kat sini. Jangan segan tanya dengan cikgu, jangan segan buat perbincangan secara berkumpulan. Okey, jumlah markah dia 40 markah dia kat sini. Tempoh ujian ini penting, 1 jam 30 minit. Your abang senior, your kakak senior last year before that, batch KBSM, mereka punya masa adalah 1 jam 15 minit. 15 minit kurang. So kamu punya masa adalah tambahan 15 minit. So tambahan 15 minit ini adalah untuk tackle soalan yang hebat, yang kata HOTS itu. Okay, that's why untuk peruntukan masa untuk anda jawab satu soalan secara purata adalah 2.25 minit. Kalau soalan itu senang, kamu gunakan masa yang kurang daripada 2.25 minit ini, kurang. So kamu simpan masa untuk kamu jawab soalan yang lebih susah, yang memerlukan pembacaan yang banyak. Right? Okay. Seterusnya kita pergi ke paper 2. Paper 2 dekat sini, bahagian A dia ada 3 bahagian. Paper 2 ada 3 bahagian. Bahagian A, B, C. Bahagian A ada 10 soalan. Anda perlu jawab semua. Okay, jawab semua ini, markah dia adalah 40 markah. Jawab semua. Jawab semua dapat 40 markah. Bahagian B ada 5 soalan, pun perlu jawab semua. Wajib jawab semua ini. Dan markah yang akan anda perolehi adalah 45 markah. Okey, dan bahagian C ada 2 soalan, anda diwajib jawab 1 sahaja. And selalunya soalan tu dia akan banyak kaitan dengan tajuk-tajuk, sama ada dia merentas tajuk dalam tahun yang sama ataupun dia merentas tingkatan. Okey, dia merentas tingkatan. Contohnya tajuk, kamu belum lagi belajar tajuk yang form 5. Mungkin dari segi keuangan. Okey, kamu dah belajar simpanan di bank. Mungkin dia akan kaitkan dengan kadaran. Okey, kadaran, pecahan ataupun dia akan kaitkan dengan peratusan. So dia akan pergi ke form 1 punya tajuk. Okey, form 3 dengan form 1. Itu dia. Dia rentas tajuk, dia rentas tingkatan lagi. So markah dia berapa? Dia adalah 15 markah. So jumlah di sini adalah 100. 40, 45, 15, jumlah dia adalah 100 markah. So 100 markah tambah dengan 40, maka bagi paper matematik adalah 140 markah untuk kita skor. Dan masa yang diperuntukkan untuk paper 2 adalah 2 jam 30 minit. Okey, bermaksud setiap markah itu masa yang diperuntukkan adalah 1.5 minit. Itu penting. Jangan terambil masa yang lebih. Kalau terambil masa yang lebih, maka itu yang membuatkan anda tidak sempat nak habiskan soalan. Soalan yang senang buat dengan cepat. Soalan yang lebih, soalan yang susah itu cara nak elakkan daripada anda membuang masa. Ini penting Cara daripada nak elakkan anda membuang masa ataupun tak sempat nak habis kerja. Ini yang selalu saya nasihatkan anak murid di sekolah saya. Anda baca kali pertama. Okey, bila anda baca kali pertama adalah anda memahami situasi soalan. Okey, ataupun apakah cerita soalan itu. Bila anda baca kali kedua, anda dah boleh keluarkan maklumat. Kalau anda boleh gabungkan langkah 1 dan langkah 2 ini dalam satu masa yang sama, anda jimat masa. Sambil anda baca, sambil anda keluarkan kata kunci. Dan langkah ketiga sudah anda guna pakai formula dan mula selesaikan. Okey. Patah balik pada langkah pertama. Bila anda baca kali pertama, anda tak faham apa cerita dia. Kamu baca lagi kali kedua, anda pun tak faham. Kamu beri lagi sendiri sekali peluang, baca kali ketiga. Bila anda baca kali ketiga, kamu tak faham apa cerita itu. Tak dapat nak kena pasti kata kunci, tak boleh nak buat apa-apa, bulatkan soalan itu, pergi ke soalan seterusnya. Mungkin pada masa itu kamu tidak direstui. Tuhan belum bangkitkan lagi anda punya, belum cairkan otak anda lagi untuk anda buat soalan itu. Kamu bulatkan soalan itu, kamu pergi ke soalan seterusnya. Dah anda buat soalan di belakangnya, mungkin masa itu otak pun dah warming up. Okey, dah warm up dah. Dia dah panas, pemikiran anda sudah dicairkan. So, anda patah balik pada soalan yang anda bulatkan tadi dan teruskan penyelesaian. Faham tak apa yang cikgu ceritakan kat sini?
Itu adalah untuk mengelakkan anda tak habis jawab soalan. Okay, cikgu nak tanya, selama kamu belajar dekat Form 1, Form 2, Form 3 kan, Form 4, Form 3 pun anda tak sempat nak buat peperiksaan. Form 1, Form 2 ataupun sebelum ini, ada tak pernah terasa tak sempat nak habis jawab soalan? Do you have that experience before that you couldn't finish the test paper? Yang ada bagi tahu, yang tak ada bagi tahu dekat cikgu. Cikgu nak kupas lagi bagaimana kita nak elakkan. Ada tak? No, Josh kata tak ada. Memang sempatlah. Okey, ada. Okey, pernah. Okey, siapa yang kata pernah, itulah anda. Okey, sila ambil iktibar kat sini. Bila anda baca 3 kali, I will say 3 kali. Bagi diri anda baca 3 kali. Kalau kamu tak faham soalan itu, apa yang diceritakan, bulatkan dahulu. KIV kan, keep in view. Okey, simpan dia buat sementara, pergi ke soalan seterusnya. Tetapi ada lagi cerita. Jangan setiap soalan tu kamu bulatkan. Akhir-akhirnya kamu kata cikgu tak ada pun satu soalan yang saya tahu buat. So kalau itu yang berlaku, saya boleh buat satu kesimpulan bahawa anda seorang anak murid yang malas belajar, yang malas attend cikgu punya kelas. Sebab itulah kamu tak belajar apa-apa pun. Okay, boleh tak? Okay, so ingat, ambil nota. Setiap soalan mesti baca 3 kali. Kalau 3 kali tak boleh, dah tak faham, bulatkan, pergi ke soalan seterusnya. Dah habis soalan, baru patah balik kepada soalan yang dibulatkan untuk anda selesaikan. So tengok yang ini semua. Semua bidang itu, semua bidang pembelajaran dari DSKP. Ini pentingnya, ini dia cakupan konteks ini. Soalan ni mesti bentuk daripada buku DSKP ini. Okey, senarai rumus. Senarai rumus ini penting pada zaman KBSM. Kamu bernasib baik. Dia ada ikut bidang. Bidang pertama, cikgu pergi dengan cepatlah. Bidang pertama dia ada 7 formula. Okey, ambil catatan. Nombor dan operasi ada 7 formula diberi. Okey, perkaitan dan algebra bidang yang kedua ada 6 formula diberi, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu tak akan elaborate ini. Dan yang formula yang ketiga, ini 6, ini sukatan dan geometri, dia ada 18. 6 tambah dengan 3, sampai 13 sampai 18. So untuk yang tajuk ini, ada 18 formula diberi masa exam anda. Dan seterusnya, untuk statistik dan keberangkalian ini ada 8 formula diberi pada anda. Yang cikgu highlightkan biru-biru ini adalah formula yang ditambah berbanding dengan senior anda di bawah KBSM. KBSM mereka cuma diberi 2 sahaja. Dia dirangkumkan dalam 2 sahaja, itu perkaitan dan bentuk dan ruang, 2 sahaja. Dia unlike your batch yang dia bahagi, formula dibahagikan ikut bidang. Okay, formula diberi ikut bidang. Dan bidang yang kelima, matematik diskrit yang ini. Yang malangnya bagi anda, tengok apa yang berlaku. Tiada rumus bagi bidang yang kelima. Bermaksud, bagi tajuk rangkaian teori ini, okay, rangkaian dalam teori graf, apa itu E, apa itu V, apa itu darjah, semua perlu anda hafal. Okay, operasi set pun tak ada. Penakulan logik pun tak ada. Okey, kita punya argument, kita punya aruhan semua tidak diberi. Anda perlu hafal kerana tak ada formula diberi. Okey, boleh tak? Faham tak yang ini? Bahagian yang ini. Okey, kalau tak faham, anda boleh rujuk balik buku teks Form 4 dan tengokkan apa nota-nota penting bagi 3 tajuk ini. Supaya anda boleh hafal yang ini kerana formula tidak diberi. Kalaulah anda tinggalkan, tak hafal formula dan formula perlu digunakan dalam exam kerana kamu tak hafal formula, kamu akan ketinggalan dalam menjawab soalan ini. Dan kalau nasib baik, anda dapat betul markah, dapat markah. Kalau nasib tak baik, semua salah. So A plus say bye-bye to you. Okay, A plus dah say bye-bye to you. Okay, tapi adakah dia susah? So far sampai sekarang, rasa matematik susah tak? Kita belum mula jawab soalan lagi, rasa matematik susah tak? Setelah kamu dengar cikgu punya bebelan kat depan sini, rasanya matematik susah tak? Rumit sedikit, yes. It's a bit complicated, right? Sedikit. It's a bit complicated. Tapi nanti kamu tengok cara cikgu kupas. Sebenarnya senang. Pergi teks kawan masuk. Pergi teks lagi kawan masuk.
So di sini seterusnya kita pergi lagi satu slide yang sering kali ditanya oleh anak-anak murid lah. Okay, tunggu dia punya paparan agak lambat. Okay. Kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Kamu asyik tanya, cikgu boleh tak kalkulator saya ini digunakan? Inilah sering kali ditanyakan. So kita tengok, ini yang pertama, boleh. Jenis yang pertama boleh, jenis yang kedua ini pun boleh, jenis yang ketiga pun boleh, jenis yang keempat pun boleh. Okay, tengok jenis yang keempat ini pun boleh. Cuma yang jenis ini, rasa-rasanya jenis yang kelima ini, boleh atau tidak? Kamu tengok paparan dia, kamu tengok paparan dekat skrin kalkulator masing-masing. So rasanya yang kelima ini boleh atau tidak? Kenapa tak boleh? Apa sebab dia tak boleh? Kenapa tak boleh? Rasa-rasanya kalau kamu bandingkanlah, cikgu nak test lagi kamu punya pemikiran. Layak tak dapat A? Cuba tengok. Banding dan beza. Kenapa tak boleh? Tengok skrin dia. Kenapa yang kelima ini dikatakan tak boleh? Alasan? Ini macam cheat like that. Why you mean by cheat? How to cheat? What do you mean by cheat? Dia kata tipu. Very good. Kerana di sini ada graf ditunjukkan. Okay? Dan kamu tahu dalam you punya sukatan melukis graf adalah salah satu soalan yang anda dikendaki melukis graf, betul? Tapi kalau kalkulator itu dah boleh beri bentuk graf, that's why you can cheat lah, that's why tak boleh. Faham tak kenapa yang kelima ini tidak boleh? So masa kamu beli kalkulator, kamu tak payah tanya cikgu lagi, teacher, is my calculator can be used in exam or not? You tak payah tanya, tengok sendiri. Saya tekan-tekan, saya dapat bentuk graf. Tak boleh lah. Because melukis graf is one of my question in exam. Kalau dah kalkulator dah bagi bentuk graf, memang tak boleh bawa kalkulator itu masuk. Boleh tak? So lepas ini dah tak ada soalan lagi tanyakan, kalkulator saya boleh tak? Kalkulator saya tak boleh tak? Selagi kalkulator tidak boleh plot graf, then boleh digunakan. Tapi cikgu ingatkan pada anda, antara anda ni ada anak murid yang ambil MX kan? So dalam yang ambil MX ini, last year dalam penggunaan kalkulator dalam kertas MX sudah diminimizekan. Dah tak banyak guna kalkulator kecuali kiraan sahaja. Jalan kerja pun sedikit tak banyak. Okay, dia banyak menggunakan soalan HOTS pemikiran. Alright, so be careful Okay, very good. So take note this one. Kenapa kalkulator yang kelima tak boleh? So mari kita nak cuba soalan ni. Panggil kawan anda, masuk lagi teks mereka. Supaya mereka tak keciciran. Kita nak mula yang mari kita cuba jawab yang ini dahulu. Ini warming up punya session now. So kalau sekali kamu dah faham kandungan bagaimana nak skor, ini senang sahaja. You know how to do it. So kita pergi ke soalan pertama ini. Okay, cikgu sengaja tak keluarkan, tunggu dia punya slide ya, dia agak lambat sedikit. Okay, cikgu memang tak keluarkan soalan ini nombor ini. Ini adalah soalan sebenar SPM. Okay, ini adalah soalan sebenar SPM. So, kalau soalan sebenar SPM ini, kalau kamu boleh jawab dalam masa yang singkat, very good. Because sudah pandai gunakan level HOTS anda. Okay, kebat dah jadi rutin, dah jadi biasa bagi anda. So, kita baca bersama-sama. Dalam Raja 2, PQRS ialah segi 4 selari. Baca dan fahamkan segi 4 selari. Okay, UTP dan PRV, UTP, where's my UTP? UTP or UTP yang ini, dan PRV adalah yang ini, PRV yang ini. Okay, kedua-dua garis ini. Okay, kedua-dua garis ini, dia adalah garis lurus. Cikgu bersihkan supaya dia tak ganggu. Okay, dan di sini. So, bila dia kata selari, kita tengoklah selari kat mana. PQRS selari tu. Oh, ini dia punya selari. Kita buat panah-panah. Sambil kita baca kan cikgu kata kan. Tadi kali pertama kita baca. Kali kedua kita keluarkan kata kunci. Kalau kamu boleh gabungkan kedua dia sambil kamu baca, sambil kamu lakarkan dekat gambar rajah yang diberi. Okay? Then UTP dan PRV adalah garis lurus. Kamu dah tengok rajah, dah faham. So soalan dia, baca soalan. Itu maklumat sahaja. Jangan berya-ya nak jawab tanpa anda baca maklumat soalan. Okay. Then calculate. Dia suruh kita hitungkan nilai Y tolak X. Mana Y? Mana X? Oh, Y di sini. X di mana? X di sini. Kita kena tengok rajah dengan betul dahulu. Oh, saya dah nampak. Saya perlu dapatkan sudut.
So bagaimana saya nak mulakan? Saya tak ada sudut di sini untuk tentukan nilai sudut Y. Saya tak ada sudut di sini dan di sini untuk tentukan sudut bagi X. So kamu kena patah balik pada maklumat yang diberi oleh soalan iaitu segi 4 selari. Okey? Segi 4 selari kamu nampak yang ini. Nampak tak yang zigzag biru cikgu yang ini bergerak? Okey, cikgu keluarkan dia sekali lagi. Tengok dia bergerak. Okay. Dia tak nak keluar. Okey, dia tak nak keluar. Then tak apa. Kita nampak 21 yang biru ini. Okey, dekat sini you boleh nampak di sini Z dia. So ini adalah sudut 21. Nampak tak yang itu? Okey. So lepas itu dah dapat 21. So 21, apakah sudut yang satu lagi zigzag yang warna hijau itu? Zigzag yang warna hijau. So bagaimana saya nak dapat zigzag warna hijau? Sini saya tak ada sudut, sini saya tak ada. Patah balik pada segitiga ini. Inilah dia rentas tajuk. So boleh tak anda beritahu saya apakah sudut yang saya labelkan A ini? Berapakah sudut yang saya label? Yes, very good. It's 41. Ini menunjukkan anda dah faham. So it is 41. So when you get 41, you dah nampak sudut dekat bahagian X ini dah hampir lengkap. So what is the value of your X? What is the degree for your X? Berapa? Ambil kalkulator cepat. Ambil kalkulator dengan cepat. Are you sure? Dia type salah. Yes. So key in calculator pun penting. Masa cikgu tanya soalan, key in calculator. Untuk pastikan yang kita key in calculator betul. So menekan calculator salah juga merupakan satu masalah bagi calon SPM. So dah dapat yang itu. Tapi tak cukup. Saya baru dapat yang X ini 67. Saya perlu dapatkan apakah nilai Y. Patahlah balik pada gambar rajah. So apakah sudut yang saya labelkan B ini? Who can tell me? Apakah sudut B? How do you know? Sarvesh, how do you know that is 139? Dia dah dapat jawapan. Okay, how do you know it's 41? Bagaimana you tahu dia adalah 41? Because dia adalah sudut selang seli, right? It is our zigzag sudut. So dia adalah sudut berapa? Okay, kejap cikgu panggil yang ini dahulu. So it is our 41. Mana dia? Yes, 41. Zigzag dia, sudut dia 41. So nilai Y berapa? Teruskan. 180 minus 41, you get 139. Parallel, you dapat parallel. Yes, parallel. Parallel is part of it because this is a zigzag. Okay, this is zigzag. Okay, alternate angles. It is not parallel, but we call it as zigzag. Okay, zigzag means that it's alternate angle. Okay, nak Sarvesh? Okay, nak the parallel is alternate angle. Okay, now. So, dah kita dapat ini is 139. So, apakah jawapan anda? Dah dapat jawapan form 1 rules right? Yes. Jawapan dia tengok. Yes, B. Senang tak? So kalau kamu dah boleh integrate dengan sudut dalam segitiga ini untuk dapatkan 41, okay, you boleh integratekan sudut dia dengan dapatkan 67, you boleh dapat integratekan lagi dia alternate angle, dah dapat ini. Soalan ni susah tak? Tak pun sampai 1 minit. Kerana cikgu membebe, that's why cikgu panjang sikit lah. Bila tengok ini dengan cepat you bergerak, tak pun sampai 1 minit. You boleh dapat jawapan. Tadi kata 2.25 right untuk satu objektif. So di soalan ini kamu ada lagi simpanan 1.2 minit. Inilah masa yang perlu anda simpan untuk jawab soalan yang lebih susah. Nanti cikgu akan bawa anda ke soalan yang lebih susah. Boleh? Soalan ni susah tak? Siapa rasa susah? Siapa rasa tak masa dia buat soalan ini sendiri dia rasa tak sesenang yang ini? Ataupun antara anda yang buat cara ikut cikgu? Ada tak? Ada tak? Kamu dah buat ke belum soalan ini? Ada tak kamu buat soalan ini? Ataupun dapat paper, tunggu cikgu bincang lah baru saya buat nota. Okay, ingat kalau cikgu dah bagi kertas pada anda, soft copy pada anda, cuba anda buat dahulu sebelum sesi kita bermula. Okay, sebelum sesi anda bermula dengan cikgu lain lah. Okay, kita teruskan lagi. Tambah membebek. Ini polygon dengan sudut pula. Apalah ini? Kita baca soalan. Dalam Rajah 2, LMQRS ialah sebuah hexagon sekata. Baca hexagon sekata. Apa tu hexagon sekata? Oh, sekata. Ini yang dikatakan sekata hexagon. LMQRST, mana dia? As you read, you buat sekata yang ini. Dan KLMN. K
KLMN adalah satu garis lurus. Yang ini adalah satu garis lurus. Okay, so yang itu yang saya faham. Cikgu nak padamkan ini supaya dia tak ganggu. Then after that, what I do? Soalan dia nak apa? Oh, tadi dia kata Y tolak X. Tadi yang soalan tu kan, dia kata Y tolak X. Ini pula X tambah Y. Sama, mana X? Sini. Mana Y? Sini. Kena pasti kedudukan dahulu. Hexagon. So di sini kalau dia kata sudah hexagon, seboleh-bolehnya anak murid sudah menghafal. Okay, menghafal yang ini, table yang ini. Okay, sudah menghafal. Kalau tidak mau menghafal, anak murid kiralah dia ada 6 sisi. Ya, formula dia adalah N tolak 2 darab dengan 180 darjah bahagi dengan 6 sisi. Ini adalah formula untuk dapat satu sudut ini. So sisi dia ada 6, so gantikan N ini dengan 6. So keluarkan kalkulator dengan cepat. Mana kalkulator cikgu Kalkulator cikgu sudah hilang kah? Okay. So then 6 tolak 2 is 4. 4 darab dengan 180 bahagi dengan 6. So setiap bucu itu dapat berapa? 120. Do you get me? Adakah anda buat kerja? Did you do your work? Salin formula. Kalau tidak mau menghafal, sebab kamu kata, penatnya nak menghafal. Tapi formula perlu tahulah. Kenapa 6 tolak 2? Dia ada basic dia. Okay, ada bengkel dia. Kerana dalam hexagon ini secara pantas cikgu bagi tahu kenapa dia begini. Okay, cikgu ambil warna biru lah. Okay, dalam segi hexagon ini dia ada satu segitiga, ada 2 segitiga, ada 3 segitiga, ada 4 segitiga. That's why it's 6 tolak 2. Untuk dapatkan 4 segitiga ini yang sudut dia adalah 720. Dan bahagi 6, setiap bucu itu akan dapat 120 darjah. Okay. So seterusnya kita teruskan. Kita label. Ini dia. Kita dah label. Apakah nilai X? Tengok gambar rajah. Apakah nilai X anda? What is the value of X? Of yours. Okay. Apakah nilai X anda? Nilai X. Cikgu nak nilai X. Nampak tak garis tu? X kat mana? Soalan anda. Okay. Nilai X 60. Very good. Nilai X anda adalah 60. So teruskan 60. Sekarang saya nak patah balik ke Y. Y berapa? Sudut ini berapa? Sudut Q ini berapa? Sudut Q ini berapa? How to know? You tengok apa ini? Dia kata parallel. Balik pada yang tadi siapa yang kata? Salvation yang kata tu. Dia kata yang parallel tu. Parallel how? Tengok yang ini. Ini adalah sudut kat sini. Tengok yang ini. Dia adalah sudut pendalaman kat sini. Okay, sudut yang dalam kat sini. So sudut yang ini anda dah belajar. Kalau dia dalam bentuk U ini, okay, dua sudut, let's say this is A and this is B. Yang kita punya formula yang kita belajar daripada konsep asas yang ada aktiviti itu, nilai A tambah B semestinya 180 darjah. So what do you think your nilai A will be? M and N is 60. Where is M and N? Okay, where is your M and N? Okay, what is your M and N is 60. So apakah nilai A anda? Can you tell me what is your nilai A? Can you please tell me what is the value of your sudut A? So I label here A. This is my A. Okay, berapa A anda? A anda adalah 110. Very good. So bila dah 110, what is the value of Y? Tengok balik. So you tahu tak sudut satu pusingan ini berapa? Sudut pada satu bulatan is 360. So 360 take away 120, take away 10. Yes, very good. Pergi dengan cepat. Patah balik kat sini. Dia kata X tambah Y. X tambah Y berapa? Dia adalah 100. Berapa jawapan anda? 190. So jawapan betul. Okay, Nat? Senang tak soalan ini? Maybe I should go a bit slow because line dia agak lambat. Okay? Senang tak soalan ini? What do you think this question? Dia ada integrate.
dia integrate dengan polygon yang kita kata level HOTS lah. Dia integrate dengan sudut yang dalam bentuk U ini. Di sini dah pakai satu formula, N tolak 2 darab dengan 180 bahagi 6. Dah guna satu formula untuk dapat ini. Yang ini pula formula yang kedua. Yang kedua yang saya guna ialah A tambah B sama dengan 180 darjah. Sudut pedalaman yang kedua. Ini pula yang ketiga. Sudut satu pusingan adalah 360 darjah. Okey, dan yang ini adalah satu sudut garis lurus iaitu 180 darjah. So ada penggunaan berapa bahagian di sini? 1, 2, 3, 4. So adakah kamu dah kuasai keempat-empat ini? Kalau kamu salah satu kamu tak kuasai, tak bolehlah kamu nak dapat jawapan dengan betul. Sebab itulah anda gagal. Gagalnya bukannya kamu salah kat mana tau. Gagalnya kerana kamu tidak memahami salah satu bahagian. Dia adalah prosedur, satu langkah. Dan di mana nak mula kerja pun penting. Cikgu, saya nak mulakan kerja saya di sini dahulu. Anda katalah, cikgu saya nak cari Y dahulu. Boleh ke? Padahal sudut ini belum diperolehi lagi. Tak boleh. Dia mesti mula, kamu mesti cari tempat di mana kamu nak mulakan. So then you may ask me, cikgu, kalaulah saya nak jawab soalan ini kan, macam mana saya nak tahu di mana saya nak mula? Cikgu cakap, cikgu faham. Saya murid, saya tak faham saya nak mula kat mana. Mulalah dekat sini. Maklumat dah diberikan. Mula dengan maklumat. Dia bagi hexagon kan? Saya mula dengan hexagon. Apakah pengetahuan sedia ada yang ada pada diri saya tentang hexagon? Dia sama. Okey, setiap sudut adalah 120. So di sini anda sudah dapat satu bahagian. Di sini kamu mula. So ini pun 120. Jangan lupa nak label dekat sini. Okey, langkah pertama adalah label. Okey, cikgu buat highlightkan lagi. Langkah pertama anda highlightkan yang ini. Langkah kedua isi yang ini. Tengok ini. Di sini kamu dah ada nilai ini. Kamu perlu sudut 110 untuk dapatkan 130. 110 ini rujuk pada rajah. Kenapa rajah diberi pada anda sebagai segi 4 selari? Mesti ada maklumat yang perlu dipakai kat sini. So, call balik you punya rumus untuk yang A tambah B sama dengan 180 darjah. Settle. Ini settle. Sudut 360 darjah settle. Dan pun dapat jawapan dengan cepat. Boleh tak? Cikgu terangkan langkah demi langkah bila kamu buat soalan tu. Salah satu masalah adalah anak murid tak tahu di mana dia nak mula kerja. Cikgu nasihatkanlah mula kerja daripada maklumat soalan. Right? Ini satu lagi. Okay. Dalam rajah ini, PQR ialah tangent. Tangent ini satu perkataan tangent yang ini. Apa itu tangent? Tangent di sini bukannya tangent nisbah tangent, nisbah trigo. Bukan. Okay, bukan nisbah trigo. Tapi tangent pada bulatan. Nampak tak dia kata tangent kepada bulatan. Ada maksud dia dekat sini. Kalau satu garis lurus merupakan tangent kepada bulatan, yang anak murid perlu faham bahawa dia membentuk 90 darjah di sini. Antara tangent ini cikgu label, antara tangent ini adalah tangent kita dan dengan jejari. Okay, this is tangent. Cikgu tuliskan label kat sini, this is tangent and ini adalah jejari ataupun radius. Antara jejari dengan tangent dia membentuk 90 darjah. Itu adalah tangent kepada bulatan. So, ini perlu faham. Ini rajah dia. Okay, kalau tidak boleh, kalau anak murid tak hafal yang ini, tak tahu, tak faham yang ini, memang tak boleh jawab. Okay, kita teruskan lagi. Soalan dia nak apa? Soalan dia nak kita tahu apakah nilai X. Okay, cari nilai X. Di mana X pada rajah? Kita kena tengok kat sini. So, saya dah ada satu sudut kat sini iaitu 90 darjah. Ini 90 darjah. Sekarang saya perlu tahu sudut ini untuk saya mencari sudut X. Betul atau tidak? Okey, dan kata cikgu, saya dah tak boleh teruskan. Macam mana? Tengok. Daripada soalan ini, kamu dah guna pakai ke belum? Belum. So, apa yang kamu dapati ini adalah satu garis lurus. So, what is this sudut? Apakah sudut ini? Okay, can you tell me what is the sudut of yang dibuat lengkung merah itu? Apakah sudut anda? Can you tell me what is the angle? Berapa sudut anda? 180 tolak 35. No, cikgu nak yang ini sahaja. Josh, you go too fast already. Answer to the question. Okay, what is the angle of A? 35. Alright.
So, how do I get this? Because I gunakan maklumat. So, when this is 35, cikgu padamkan yang ini. When this is 35, apa yang saya perlukan sudut ini. Tapi saya dapat 35. So, anak murid kena tahu bahawa ada satu dalam gambar rajah. You have to pay attention to the diagram. Apa yang kamu dapati? Kamu akan dapati yang ini. Nampak tak apa yang cikgu lukiskan kat sini? Apa yang ada tambahan di situ tadi? Yang cikgu highlightkan dengan warna hijau itu. Apa dia? Garis tanda hijau itu. Garis tu apa? Menunjukkan apa? All the same. Because why? Kenapa dia sama? Kenapa sama panjang? Apa yang membuat mereka sama panjang? Satu istilah. Istilah dia satu. Satu perkataan. Yes! Sarvesh, why you put a question mark? Sarvesh, why you put a question mark? Uncertain. Tak pasti. So yes, it's radius. So kalau radius, then you will get this angle. Okay, angle ini berapa? It's the same. Alright, it will be 35 because radius segitiga sama kaki. So 35. So when this is 35, berapa sudut ini? Berapa sudut? Tak payahlah kamu nak kira-kira lagi. Patah balik kepada pengetahuan yang sedia ada pada diri anda yang anda belajar kat sini. So ini adalah satu garis lurus. So sudut C ini, sudut luaran ini adalah sama dengan sudut pendalaman dijumlahkan. Dijumlahkan. Kenapa cikgu ada kuasa 2 kat sini? Yang dijumlahkan kat sini. Okay, A tambah B. So what is your angle dekat sini? Yang cikgu warnakan hitam itu. What is your angle? Apakah sudut anda? Yes, 70. How you know that it's 70? Because it's 35 plus 35. Tak payahlah kamu nak pergi ambil 180 minus 35, you dapat berapa? 70, 110. Lepas tu 180 minus 110, you dapat 70. Tak payahlah nak buang masa untuk dapat 70. Gunakan konsep ini. Guna pakai konsep ini. Dan terus dapat 70. Okay, now you tell me what's the answer for this question. 20, bravo. Nampak tak prosedur dia? Cara macam mana cikgu sampaikan soalan ini? Okay, cikgu mula kat mana? Cikgu mulakan, okay, let's say I go back. Wait, sekejap Dia tak boleh go back ke? Okay, I go back. Tak apalah, kerana dia buang masa. So, di sini cikgu mulakan dengan apa? Cikgu mulakan dengan 90 darjah. Okay, ini langkah pertama. Langkah kedua, cikgu dapatkan 35 darjah. Langkah ketiga, saya dapatkan jejari. Segitiga sama kaki, 35. Ini langkah ketiga. Langkah keempat, saya dapatkan 70 darjah based on this concept. Okay, sudut peluaran ini adalah sama dengan sudut pedalaman yang dijumlahkan A plus B. Okay, dan akhirnya saya dapat jawapan dengan menggunakan 180 darjah, tolak 70, tolak 90. Actually, tak payah kamu nak buang masa yang ini. Dah lah ini 90 darjah. Terus gunakan 90 darjah, tolak 70 darjah. Because 180, you minus 90, 180 minus 90, you akan dapat 90. So, save your time. Boleh tak? Exam, remember, kita kerja masa untuk jawab soalan. Bukannya kita nak tunjuk our working is perfect. You tunjuk working perfect dalam latihan bersama dengan cikgu anda. Right? Di kerja kelas. Exam kita kerja masa. Kita nak masuk tajuk pertama ini. Tajuk 1, persamaan dan fungsi kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, kita nak mula. So, go and text your friend baru 44. Ruginya. Cikgu Zana beritahu saya, Cikgu Zanaria beritahu saya ada lebih kurang 157 anak murid. Tapi ada 40 sahaja yang join. Rugilah ilmu cikgu nak sampaikan, tak kesampaian. Okay, pergi text your friend meanwhile. Okay, this topic. How you find this topic? Tajuk ni susah tak? Fungsi dan persamaan. Dia ada 2 benda yang kamu perlu belajar, no? Satu adalah fungsi, satu adalah persamaan. Apa bezanya antara fungsi dan persamaan? Apa bezanya antara fungsi dan persamaan? Who can tell me? Function. Okay, this is function. Function. What can you do with function? What can you do with equation? Equation and function.
Who can tell me this? Anyone? You may try to answer. Bagi tahu dekat cikgu so that cikgu boleh teruskan dengan penerangan lagi. Apa bezanya antara fungsi dan equation? Tak ada lagi jawapan dari anda. Ada kawan dah left, dia takut jawab soalan ataupun line problem. Okay? Apa dia? Apa dia fungsi yang kamu tahu? Apa dia equation yang kamu tahu? No one. Kalau tak tahu, not sure. Okay, kalau tak tahu, then you just tak tahu, just type untuk cikgu yang cikgu perlu adakan dua hala because cikgu tak nampak you punya muka. So cikgu risau nanti suara cikgu tak sampai pada anda. So bila cikgu tanya soalan, kalau tak pasti just jawab tak pasti. Kalau tahu jawapan, just bagi jawapan. Salah nanti cikgu betulkan. Don't worry. Di saat pandemik kita belajar pelajaran kita belajar secara PDPR, jangan rasa segan. Jangan rasa segan. Malu-malu itu semua simpan dalam kotak. Okey, tanamkan dia. Okey? Tanamkan dia. Kita nak ilmu, kita nak pastikan yang kita belajar. So fungsi, function yang you boleh plot graph. Okey? Fungsi ini kamu boleh lukis graph. Graph bentuk UN. Kalau dia kata persamaan adalah kamu boleh selesaikan. Kamu boleh bagi X adalah sama dengan nilai A ataupun you punya X sama dengan nilai B. Ini you boleh selesaikan. This one you boleh selesaikan. Itu dia. Itu bezanya antara function, fungsi dengan equation. Equation kamu boleh selesaikan. Kamu boleh tahu apakah nilai itu. Okay, kalau equation, kalau this is my X axis, ini nilai A saya, ini nilai B saya. Equation dia. Penyelesaian kepada equation itu. Okay, kalau function, you boleh lukis graph. Okay, then dia akan ditulis sebagai fx sama dengan ax squared plus bx plus c. Ini dia. Okay, itu dia beza dia antara fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, dalam satu pemboleh ubah. So, kita teruskan. Okay, kita teruskan. Ini dia. So, ungkapan, kita ada ungkapan kuadratik. Ungkapan. Kita ada ungkapan kuadratik di sini. Ungkapan kuadratik. Tertinggi adalah kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Because kuadratik. Okay, kita ada 4 jenis graf kita belajar. Satu adalah linear. Yang kedua, kalau linear kuasa 1. Pemboleh ubah dia kuasa 1. Okay. Kalau kuadratik kuasa 2. Yang kuasa 3 apa nama dia? Cikgu nak tanya. Siapa tahu? Kuasa 3. Kalau tak tahu, type tak tahu. Kuasa 3. Dan apakah jenis yang keempat? Ada 4 jenis. Okey, persamaan yang fungsi yang anda belajar. Kalau tak tahu, type tak tahu. Yang cikgu bagi, yang pertama ada linear, kuasa 1. Yang kedua, kuasa 2 iaitu kuadratik. Yang ketiga dan keempat, cuba jawab. Apa dia? Kalau tak tahu, just type tak tahu. Nanti cikgu akan terangkan. Tak tahu pula. Okey, so tak apa, cikgu terangkan. Yang ketiga adalah kuasa 3. Tulis. Yang ketiga adalah kuasa 3, cikgu bagi nota kat sini. Yang ketiga adalah, kenapa dia tak nak? Dia hang pula. Oh, saya punya pen tak ada power kan? Apple pencil. Okey. Yang ketiga adalah, X kuasa 3, dia tak boleh tulis. Okey. Yang ketiga adalah X kuasa 3, cikgu punya pen tak ada this one. X kuasa 3, dia adalah cubic. K-U-B-I-K, cubic. Okay, yang ketiga adalah cubic. Yang keempat adalah graf saringan. 1/X. Okay, 1/X. Ingat lagi tak? Ingat tak? Recall tak? 1/X. So 1/X is like this. 1/X, 1/X. Ini adalah salingan. Yang bentuk graf dia adalah bentuk begini. This is my X, this is my Y. Bentuk graf dia begini. Yang kuasa 3 adalah macam ular kena palu. Ular kena palu. Dia turun, dia naik. Okay, macam ular kena palu. So kuadratik jenis U ataupun N sahaja. Linear, straight line. Ada 4 jenis graf yang anda belajar. Sila ambil nota dengan cepat. Okay, ambil nota dengan cepat sekarang. Okay.
Dan seterusnya, kita tengok dalam dia melibatkan satu pemboleh ubah ungkapan quadratic. So dalam bentuk arm dia, ingat perkataan dia bentuk arm dekat sini, bentuk arm dekat sini. Ini bentuk arm. Bentuk arm dia is AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan ABC adalah pemalar. A tak boleh sifar. Okay, bagi tahu kenapa A tak boleh sifar. Okay, please let me know why A cannot be 0. Apakah alasan anda? Cikgu nak tahu apakah kamu punya pandangan secara kritikal. Nak think logical. Syarat dalam KBSM, dalam sukatan KBSM, syarat penting bagi anda memahami. Why A cannot be 0? Because the shape of graph. Why A cannot be 0? Why A cannot be 0? Why A cannot be 0? So dalam kita menjawab soalan ini, kita akan jawab dia begini. If A is 0, okay, let me give you some tips. If A is 0, what happened to the bentuk arm? Look into the bentuk arm. If A is 0, okay, if A is 0. If A is 0, if A is 0, if this A is 0, what happened to this? AX squared. A is 0. So 0 times x squared. What do we have? 0 times, yes, 0. When this is 0, this is gone. So what is left behind? You have BX plus C. BX plus C and the power of your x here is 1. So this one will turn into linear. That's why syarat ini. A cannot be 0. If A is 0, then the bentuk arm will turn into linear. Take note. So syarat itu penting bagi kita. Right? So take note yang lain. Sila ambil nota ya. Jangan main-main dengan maklumat ini. Dan lepas itu kita pergi ke fungsi. Fungsi dia as I told you. Kenapa dia tak dapat balik? Okay, as I told you that the function, fungsi kuadratik. Okay, dia bentuk dalam bentuk arm dia yang ada terlebih satu. Nampak tak? Ini ada fx. That's why you boleh nampak dia dalam bentuk graf. Sama ada dia bentuk U ataupun bentuk N. Okay, bentuk U ataupun bentuk N. Dia tak patah balik. Okay, bentuk U ataupun bentuk N. Boleh tak? Okay, untuk yang ini, I bring you, bawa anda keluar sekejap kepada Desmos ini. So, Desmos is one of the software. Nampak ada perkataan dia kat atasan. Because this one pen, saya tak boleh conteng. Dia adalah apps. So that's one DESMOS. You boleh Google, you boleh pergi cari yang ini. DESMOS. Okay, you boleh gunakan Desmos ini untuk you buat masa you buat ulang kaji sendiri. So I would like to bring you to this equation. Okay, cikgu bawa anda kepada graf ini. Graf ini. Okay, you akan nampak cikgu slide dekat A saya. So sliding. So bila A negative, you can see that the negative. Okay, dekat sebelah kiri, the graph on your left hand side. You look into the equation y equals to ax squared plus x plus 1. The first, second, third, the third line. Can you see that? Can you see this equation in my this one? Y equals to, yes, okay, good. Then I don't have to type. So then you nampak dekat bawah tu ada A. Okay, can you tell me what is the value of my A now? What's my value of my A now? Just type for me and see whether do you understand where I meant. Okay, negative 2.9. So for the negative value, what do you see? When all the values are negative, what do you see? Negative, 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 negative. What you see? What you see? Makin kecil nilai negatif, okay, makin kecil nilai negatif, dia makin kurus. Okay, makin besar negatif, okay, compare 7 with 1, you nampak dia lebih gemuk. Okay, growing smaller, yes. Now, as you move to the right, as the value of A getting greater, you boleh nampak dia semakin membesar. At one time, when A is 0, this is to answer the just now question. Why A cannot be 0? When A is 0, what do you see now? What do you see now? A linear. Why linear? Because 0 times x squared equals to 0. What is left behind is bx plus c. And the x is power 1. That's why it is a linear. So, then when I go on to my right hand side, positive, what happened? Just now, it was the N shape.
right? N shape when it is negative. So bila dia adalah sifar, when it is 0, then it will turn to a straight line. Then after that, it turn to the U shape. If you can remember the pattern, the movement of this, you boleh nampak ini. So dah tak jadi masalah. If they have two graph for you to choose. One is with the smaller a, where one is with the greater a. So you know that the greater a, dia gini. Makin besar, dia akan makin kurus. Untuk nilai A. Makin kecil, dia akan makin gemuk. Tapi for the negative, terbalik. Makin kecil, dia makin kurus. Makin besar, dia makin gemuk. Terbalik untuk the positive. Dia the other side. Kenapa? Dia dah reflect. Okay, Nat? So take note on this. So this is a part of your syllabus, perubahan pada nilai A. So, just because I'm here, then I straight away I go into my B. Okay, cikgu terus masuk ke B. This is I want to see the changes of B. So the same graph. Okay, tell me how this graph is being moved. Bagaimana dia digerak? Nilai apa yang tetap? Can you see? Cikgu tengah movekan dia. Okay, maybe I put it bigger for you to see. Then you tengok apa yang berlaku. Okay, maybe I put this one a bit larger. Okay, dia ada banyak line ini. Cikgu take away the line. So that you boleh nampak the line. This one better. Okay. See what happened now, Apa yang berlaku? Do you see the changes? When B is negative, graf kita berada di sebelah kanan. Okay? When B is negative, dia berada di sebelah kanan. When B is positive, dia berada di sebelah kiri. Okay? It is on the right hand side. Why? Nanti cikgu akan sampaikan. Dia ada kaitan dengan formula yang kita belajar. Okay? Actually, the formula comes in after this graph. Selepas graf ini baru formula dibentuk. Yang tidak berubah adalah nilai dekat 1. Okay, I show you. Nilai dekat 1. Dia tidak berubah. Can you see that wherever how I move my graph also, lengkung saya mesti kena pada nilai 1. Pada paksi Y. Do you see that? Do you realize that? Now, saya masih lagi bergerak. Mana-mana saya pergi, masih lagi dia akan berpusatkan Y sama dengan 1. Nampak tak? Okay. Can you please tell me why? Kenapa? Why dia berpusat dekat 1? Y sama dengan 1. Dia tidak bergerak. Bagaimana saya gerakkan graf saya? Graf saya mesti sentuh pada satu titik yang sama, iaitu Y sama dengan 1. Kenapa Y? Can you please tell me why? Cause the intersect is, yes, very good. Okay, contohnya cikgu ubah. Cikgu tukar ini kepada nilai 2. Let's say I tukar dia kepada nilai 2. Now you see the changes of the graph here. Okay? You see the changes. Kerana nilai C, Y equals to X squared plus BX plus C. Sekarang, C saya adalah 2. So, dia berpusatkan pada, bukan berpusat. Dia sentiasa, dia tidak bergerak dari nilai 2. Okay, 2 mesti, because that is our C. Nampak tak? Okay, this is the best of Desmos. You boleh, yes, sebab pintasan dia 1. Now, pintasan dia berapa? 2. You boleh main-main dengan kat sini. When you are doing, okay, I boleh letak dia sebagai 9. 9 dah jauh sangat. So 9. Okay, kalau 9 kat sini, 9 dah jauh sangat. Okay, you tengok graf dia. So, tengok dia bergerak. Dia masih lagi bergerak dekat 9. Okay, dia masih lagi bergerak dekat 9. Dia tak ubah dari 9. Okay, dia tak ubah dari 9. Nampak tak? This is the best. So, C, as you know that C adalah nilai pintasan saya lah. Then for this one, I tak payah tunjuk. Actually, I don't have to show this one. Kejap cikgu tunjukkan yang ini. C, this is the graph C. C, what happened? Patah balik pada graf saya, dia dah kurus sangat. You boleh gunakan jari anda untuk heretkan graf anda. Okay, cikgu gunakan jari untuk kembangkan dia. So dekat sini, you tengok apa yang berlaku dekat C. So C dia akan bergerak. Okay, dia akan bergerak turun naik. Because of positive, negative. Kalau di sini, cikgu besarkan dia. So that you can see the value lah. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini dan dekat sini. -8, -7, -6, -5,
Okay, negatif 4, negatif 3, sampai kat sini. So cos sifar dia kat sini. Right? Dan teruskan. So C, nilai C adalah turun naik graf. Nilai A bentuk U, bentuk N dia berubah. Nilai B bergerak kiri kanan. You kena hafal yang itu. So kalau ada masalah, tak apa. Masuk Desmos. Perhatikan dari Desmos supaya pergerakan bentuk graf itu berada dekat minda anda. Okay. So this is about our kandungan di sini yang kita nak cerita dekat sini. Bila B is less than 0, B is greater than 0, B equals to 0. B equals to 0, dia berada dekat paksi tengah-tengah. Okay. Dan kita punya nilai A bentuk N, nilai A kalau positif dia bentuk U. Okay. So di sini dia, dan pintasan Y. Ni pintasan dia. Okay, kita banyak. Anyhow, graf dekat buku teks ini dia lebih ringkas daripada apa yang saya tunjukkan tadi. This is the simplest version yang saya nampak. Sebenarnya ada lagi banyak maklumat yang dia dah kurangkan. Okay, this is this one. Dan kita pergi kat sini. Bentuk arm. See, this is bentuk arm. Persamaan. Dia kata, nampak tak persamaan? Nampak tak? Dia kata persamaan kuadratik. Ini dah bukan dalam bentuk fx. Dia dah dalam bentuk sama dengan sifar. So dia tandakan kat sini. Okay, dia tandakan kat sini sahaja untuk kita cari punca dia. Dengan arti kata lain, untuk bahagian ini kita nak cari punca. Di mana punca? Ini dia punca. Apakah nilai x kita yang kamu boleh nampak. Okay. Punca bagi suatu persamaan kuadratik ialah nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. Okay, punca bagi suatu persamaan kuadratik boleh ditentukan melalui pemfaktoran kaedah graf. Inilah kaedah graf. Kalau pemfaktoran, kita boleh gunakan bantuan kalkulator. So cikgu percaya anda semua sudah pandai gunakan kalkulator untuk buat pemfaktoran. Betul tak? Yes or no? Ada tak siapa-siapa yang tak tahu nak gunakan kalkulator untuk buat pemfaktoran? Kalau yang ada masalah, sila belajar because itu cara dia yang kita nak dapat markah. Okay, kita teruskan lagi. Ini dia. Nak buat soalan ini dengan cepat. Nampak bentuk dia? Bentuk apa? Bentuk dia adalah bentuk apa? Bentuk N kan? Bentuk N ni, A negatif ke A positif? So kita kena tahu yang kita punya bentuk is this is a fungsi, okay, fx. Fx sama dengan ax squared plus bx plus c. Kita tulis dengan cepat. Okay, dia kata this is a fungsi, satu fungsi kuadratik. So dia nak tahu soalan dia, cari persamaan fungsi itu. So first of all, kita kena pasti bentuk. So apakah bentuk dia? Nilai A saya shape, yes, negatif. So kita pilihlah yang mana yang negatif. This one positif, kita tak nak. Kita buangkan dia. Okay, kita buangkan yang positif. Kita tinggal A dan C untuk kita pilih. Right. So, dan kita pergilah. Apa yang ada kat sini? Saya tak ada B. Tetapi saya ada C. C apa? Nilai C apa? C berapa? What's the value? So, you pilih. So, you tell me which one is your answer. Which one is your answer? Jawapan anda mana? Yes, very good. C will be your answer. Cepat tak? Jawab soalan ini tak sampai pun 30 saat. Betul atau tidak? Very good. Congratulations. Bermaksud apa yang cikgu terangkan tadi? You faham. So this is soalan begini dia kata HOTS. HOTS juga because dia ada banyak pilihan. Tapi kita mesti tahu cara untuk kita pilih. Kita nak mula dengan mana? Kita tak akan bentuk persamaan dia. So kita tengok dari segi bentuk arm. Bentuk arm dia ax squared. Kalau dia bentuk shape U, kita pilih yang A negatif. So A negatif ada A dan C. Kita batalkan C, B dan D. Kita batalkan. Tinggal A dan C. So A dan C kita nak pilih lagi. Kita pergi pada soalan. Kita tengok lagi. Maklumat mana yang belum saya ambil. Oh, pintasan C. C 4. C adalah 4. Kita pilihlah yang mana satu adalah pintasan. 4. Okay. Finally you got the answer. Senang tak soalan ini? So ingat kalau kamu nampak soalan sebegini, kamu mesti jawab dengan cepat. Inilah katakan HOTS. Okay, HOTS yang senang. Okay, soalan HOTS yang senang. Ini satu lagi soalan. So soalan ini dia kata yang manakah mewakili graf ini? So bila you tengok soalan ini, bentuk apa? So untuk yang ini, apakah bentuk graf anda? Mesti bentuk apa? Cikgu tanya soalan, bentuk apa? Bentuk U. So kalau dia bentuk U, okay, adakah dia bentuk U? Adakah dia bentuk U?
bentuk N. Why bentuk N? Why bentuk N? Why bentuk N? Yes, negative. So what you do? You cross out lah the one yang bukan bentuk N. Oh, tadi tinggal 2, sekarang tinggal 3. Ini level HOTS yang tinggi sikit. Apa lagi yang boleh saya buat kat sini? Oh, bagaimana saya nak selesaikan yang ini? Saya tengok, macam mana? So saya tengok, tak boleh saya nak buat apa-apa. Tapi saya nampak ada punca. Saya nampak ada punca kat sini. Ada punca. Ada punca, ada punca, ada punca. Yang ini, bila sekali saya tengokkan persamaan ini, yang didapati Y sama dengan negatif X squared tambah 3X tambah sifar. Dia adalah tambah dengan sifar. Okey, kalau anda pandai, anda dah boleh pilih jawapan. Dia ada banyak cara. So, sifar. Answer is A. How do you know it's A? Okay, how do you know it's A? Because kalau sifar, ikutkan kat sini sifar, your jawapan is here and here. You akan terus batalkan yang ini. Betul? Right. So then, apa lagi seterusnya? Seterusnya adalah anda, okay, cikgu buat cara lain pula kat sini. Kita tengok apa yang cikgu buat. C adalah kosong. So, bila C adalah sifar, kita tengok kita punya pintasan. Ini dia. Terus kita buangkan B. Okay. So then bagaimana kita nak tahu ada A dan D lagi tinggal untuk kita pilih? B is 3 and it's positive. Okay, B is 3 and it's positive. Yes. Kalau you pandai hafal, yes, you hafal that. But for me, I buat cara lain. I gunakan look for the punca. I want to look for the punca here. So I gunakan pemfaktoran. Yes, very good, George. You have memorized the shape. When B is positive, it should be on the left hand side, right hand side because of that, right? So then kita tengok. So di sini saya gunakan punca saya. So my X is equals to. So saya selesaikan. My X is equals to 0. My X will be equals to 0 and 3. 0 and 3. And this is 0 and negative 3. So then I know that this is out. My D is out. So then my answer will be of A. Okay, my answer is of A. Do you get me? Okay, nak? So inilah cara dia. Bila exam, when you see this kind of question, mesti pandai cara nak jawab. Kalau yang soalan ini you mengambil masa yang panjang untuk jawab, that means it won't help you untuk jawab soalan yang lebih susah. Kita akan tengok soalan yang ada banyak ayat yang you perlukan masa yang lebih. Okay, contohnya soalan ini. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf kuadratik. Tadi persamaan kuadratik, now is graf kuadratik. So you see the graph. Okay, dengan P is greater than Q. Satu lagi, P is greater than Q. So yang ini, cikgu lupa nak highlight yang ini. Ini pun penting. P is greater than Q. So ini pun penting. P is greater than Q is one of the information. Okay, R ialah titik maksimum. So R is the titik maksimum, titik pusingan bagi graf fungsi kuadratik tersebut. So, bentuk yang diberi, bentuk kuadratik, okay, persamaan yang diberi, graf persamaan yang diberi fx equals to a, x minus p, x minus q adalah dalam bentuk pintasan x. Bentuk pintasan x. Okay, bentuk pintasan maksudnya ini adalah nilai pintasan anda. This will be your intercept, your x-intercept. This will be your x-intercept. So my x-intercept I have 2. One is 2 and one is 6. And now telling you that P is less than Q. Can you tell me what is your P and what is your Q? Can you tell me what is your P and what is your Q? Cikgu dah bagi tips before I give you the answer. What is your P and what is your Q? P is 2 and Q is 6. Bagaimana dengan yang lain? Cikgu saya blur, saya tak tahu. Tahu tak apa itu maksud pintasan? Pintasan dia adalah dekat sini, nilai yang berada dekat paksi X. Okay? Pintasan, bentuk pintasan maksudnya X minus P and X minus Q. Nilai P dan nilai Q ini adalah nilai pintasan saya. Okay, pintasan iaitu this value. Okay, this value. Tapi syarat soalan dia kata P is less than Q. So, 2 adalah kurang daripada 6, maka 2 adalah P dan 6 adalah Q. Itu dia. Okay, cikgu padamkan ini, cikgu nak tunjuk jalan kerja. So, di sini. Okay, begini. Dan saya tahu dia adalah bentuk pintasan, so saya bandingkan. I compare. So, when I do the comparison, I know that my P is 2 and my Q is 6. What method that I use untuk dapat jawapan ini?
secara bandingan. Saya bandingkan. Okay, I do comparison. Dengan satu syarat saya tahu yang ini adalah bentuk pintasan. Okay, kamu perlu tahu juga bentuk dia. Kalau tidak nanti kamu nak kembang-kembang apa nak kembang? Tak boleh kamu nak kembang apa-apa pun. Okay, yang ketiga, bagaimana kamu nak menentukan nilai A? So, how can you get your nilai A? Senang sahaja. So, pada titik sini, this is my 20 and this is my 60. Okay, pada titik ini, this is my 0, -12 pada titik ini. Okay, maksudnya saya akan gantikan 0, -12, cikgu padamkan yang cikgu punya yang ini. Okay, 0, -12, this is my fx and this is my x. Seperti yang anda belajar dengan fungsi lah. Okay, so saya akan gantikan nilai ini ke persamaan ini. So saya ganti. Okay, nampak tak cara saya ganti? Fx adalah -2, x adalah sifar. Okay, dan saya selesaikan. So bila saya kembangkan -2 darab dengan -6, I dapat 12A di sebelah kanan, -12 di sebelah kiri. So what is my nilai A? Can you tell me what is the value of my A? Selesaikan. Very good. So you dah dapat nilai A isi di ruang jawapan. -1. Senang tak? Jivan baru nampak you bagi jawapan. Yang lain pun cuba. Right? Is that easy? Senang. Tapi selagi you as a student yang you tak tahu apa-apa benda bagaimana nak mula menjawab ini, what you do? You give up. Apa soalan ini? Tak tahu. Do you know how to connect these two? Kenapa dia bagi bentuk ini? Oh, dia adalah bentuk pintasan. Do you know what is bentuk pintasan? Tahu, ini dia. Then you will get this, definite. So, you tahu tak apa ini? Okay, you tahu tak apa ini? Okay, dan you dah tahu nilai X dengan Fx, you ganti ke sini. Ganti. This one just ganti. Langkah seterusnya ganti. Dan you boleh dapat jawapan. So, di sini berapa markah? 3 markah. Apakah konstruk dia mengingat dan memahami? Ini yang penting, memahami. You kena ingat, you kena faham. Apa yang perlu ingat? Bentuk pintasan. Okay, bagaimana saya nak gantikan. Right? Itu dia. So, kita teruskan lagi. B, soalan B pula. B dia suruh kita buat apa? Persamaan kuadrat. Dia nak persamaan. Tadi suruh kita cari nilai PQA. Okay, sekarang nak persamaan. Tak apa, saya keluarkan balik. Okay, saya dah dapat nilai A, saya gantilah dengan yang -1. Ingat ni, -1, A is not your final answer. This is not your final answer. Your final answer is -1. -1. Okay, cikgu je cikgu nak padam. Okay, -1. -1 is your final answer. Dia tak boleh bersama dengan A. Okay, kalau di sini, kita tak boleh tulis -1, X tolak 2, X tolak 6. Okay, kalau anda bagi ini sebagai jawapan, ini bukan jawapan akhir. Take note ini bukan jawapan akhir kerana ada -1. Ada 1 dekat sini. So jawapan akhir dia mesti ditulis negatif X tolak 2, X tolak 6. Dia tak boleh ada 1 di sini. The one cannot be here. The one cannot be here. 1 tak boleh. Okay, faham tak? Yang cikgu nak ceritakan kat sini yang tak boleh tu. Yang tak boleh kat sini tu. 1 tak boleh ada kat situ. Right? So take note. Jawapan akhir mesti ditulis dalam keadaan begini. Right? So kita habiskan ini. What I do? Untuk dapat kepesan, kembangkan. So langkah seterusnya kembangkan. Kembangkan langkah demi langkah. Mula-mula kalau anak murid ada masalah, jangan nak kembang semua one shot. Kembangkan di dalam bracket ini dahulu. Kembangkan dalam bracket ini dahulu. Tulisan mesti kemas. Okay, satu lagi. Tulisan anda mesti kemas Mula belajar menulis dengan kemas mulai sekarang. Kalau tak silap kerana last year, kerana tahun ini, penandaan sudah dilakukan secara online. Okay, di mana cikgu menanda kerja anda. Macam Google Meet punya kelas, cikgu return the work to you. You akan hantar. So cikgu akan menerima skrip anda secara online. So tulisan anda mesti kemas dan pastikan kalau boleh itu tersusun. Okay. Jangan comok kerana skrip jawapan anda akan di-scan. Okay, dan scan dan dihantar ke cikgu untuk menanda. Okay, pastikan tulisan kemas dan jangan ada di sini sana. Dan adakan ruang antara satu baris dengan satu baris. Mula buat kerja dari sekarang. Mula latih diri anda. Dan seterusnya anda kembangkan.
Bila anda dah kembangkan yang ini, apa dia? Dah kamu dapat jawapan. Inilah yang dikatakan persamaan kuadratik. Dah dapat 2 markah. Konstruk mengingat dan memahami. Okay? Tapi ini penting. Kalau yang ini kamu dapat salah, apa yang kamu kembang itu for sure akan salah. Kalau yang ini betul, akhirnya pun akan betul. Okay? Boleh tak yang bahagian B? Senang kan? Okay, bahagian C. Tentukan persamaan paksi. Apalah sekarang? Paksi apa? Paksi kat mana? Do you know what is paksi simetri? Ini dia paksi simetri. Paksi simetri adalah satu garis yang membahagikan satu bentuk kepada 2 bahagian yang sama. Okay, kalau buku teks anda, kalau ini buku teks anda, kalau ini buku teks anda, buku teks anda, buku teks anda, maka inilah paksi buku anda. Okay, ini paksi. Tengah-tengah ini paksi. Because bila you tutup, ini dia. Depan dengan belakang. Dia adalah sama paksi. So how am I going to get that paksi? Tak apa, kita keluarkan yang ini dahulu. Okay, kerana kita nak tengok yang ini. So, remember yang titik R ini adalah titik dekat atas. Okay, dekat atas hujung. Dia ada bahagian tengah-tengah. So how do you get this X? X sama dengan berapa? Can you please tell me what is the X here? Nak uji pula anda. What is the X here? 4. George, why you say 4? Why there's a question mark there? You uncertain. Tak yakin. Kenapa tak yakin? Because of your basic. So memang kalau ada problem dengan ini, dalam exam jangan risau. You buatlah garis lurus, you buat 2, 3, 4, 5, 6. Di antara 6 dengan 5 dengan 6. You gerak satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan, satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan. You berjumpa dekat 4. So you will get X equals to 4. Okay, kalau ikut formula titik tengah, senang saja formula. Ini guna raja. Saya tak ingat formula. Bagi anda yang ingat formula, 6 plus 2 divided by 2, you get 4. 8 divided by 2, you get 4. Sama juga jawapan 4. Boleh tak? Ada 2 cara. Satu adalah gunakan kiraan dan satu adalah gunakan formula. Right? Senang tak? Senang. Kenapa senang sangat Kerana kamu dah faham basic dia. Okay, seterusnya kamu dah dapat nilai ini. Okay, so di sini bahagian C, right? Bahagian C. Okay, so di sini paksi simetri. Okay, dekat sini paksi simetri dia. So paksi simetri, tadi cikgu kata dia ada satu formula kan? Ini formula dia untuk mengenal paksi simetri. Okay, ini adalah salah satu formula yang kita guna pakai. Ini ada formula tau. Tadi cikgu gunakan adalah secara gambar rajah dengan garis nombor. Ini yang betul-betul gunakan formula. So what is your nilai B? Sub kat dalam formula. What is your value of B? B berapa? Tell me the B from your equation B. Your B is? B is 8. What is your nilai A? A? Yang lain tak jawab. Yang lain sibuk menyalin. A is -1. So ambil nilai B dan A. Take your value of B and A. B and A kat sini. Sub ke dalam formula. So I ganti my B with 8. I ganti my A with -1. Okay, I ganti my A with -1. So then I selesaikan. So when I negative become positive, 2 divided by 8 divided by 2, I get 4. So then you pun dapatlah nilai 4. Ada 3 cara cikgu tunjuk. Satu, gunakan garis nombor yang kiri kanan bergerak, dia berjumpa kat tengah-tengah. Satu, gunakan formula titik tengah. Dan satu, guna pakai formula paksi simetri. Ada 3 formula yang cikgu kenalkan dalam satu soalan ini. So di sini berapa markah? 2 markah sahaja. Dia bagi 2 markah sahaja. Okay, konstruk mengingat dan memahami. Dia berada dekat level yang rendah. Okay, level yang rendah di mana soalan ini kamu ada 3 cara untuk kamu guna pakai untuk jawab. Okay, seterusnya kita pergi ke D. Cari koordinat R. So, pada tadi kita dah dapat nilai kita punya R untuk titik X. Okay, R untuk titik koordinat X ialah 4. Cuma kita nak tahu Y. Y ini berapa? So, Y dia berapa? Y dia adalah di sini. Ini nilai Y saya. Okay, bagaimana saya nak dapat yang ini? Macam mana saya nak buat yang ini? Keluar balik you punya fungsi tadi. Keluar balik fungsi persamaan tadi, persamaan fungsi tadi. Okay.
Keluarkan fungsi kuadratik. Keluarkan fungsi kuadratik tadi. Okay, keluarkan fungsi kuadratik tadi. So, di sini apa yang berlaku? Okay, this is your fx. This is the value of x. Gantilah. So, you gantikan dia ke sini. So, fx you tak tahu nilai, tapi x you tahu nilai. So, x ini kamu akan gantikan dia dengan 4. X ini ganti dengan 4. So, gantilah. So, ganti dia dengan 4. So, then selesaikan. So, you selesaikan ini, what do you get? Kenapa nilai cikgu ulang Okay, tak apa. What do you get for this answer? Tekan calculator and give me your answer. Give me your answer. What do you get? What is your fx? Tekan calculator cepat. Dan jangan beritahu cikgu saya tak ada calculator. Tak ada calculator macam mana nak jawab soalan. So what's the answer? Cikgu masih menunggu lagi jawapan. Nobody dare to answer. I got 4. Okay, 4. Adam kata 4. Syamin, kenapa Adam tak pasti ke nak dapat 4 itu? Okay, kenapa? Was-was, ambil kalkulator, tekan masuk. Buka kalkulator, ambil kalkulator, masuk 4, buka kurungan, 4 tutup kurungan kuasa 2 tambah 8 darab dengan buka kurungan yang ini, tolak 12. Terusnya kamu dapat 4. Betul. Tapi adakah kamu sudah jawab soalan? Bolehkah kamu dapat 2 markah? Dah kamu jawab soalan ke belum? Belum. Why? I already got my 4. Why not yet? Yes, they ask for the coordinate. So coordinate, ingat dia mesti diletak dalam kurungan. Kalau you letak 4-4 gini pun salah kerana dia tak ada simbol kurungan. Dia tak ada kurungan, maka dia salah. Dia mesti ada kurungan baru. Betul. Okay, take note. Semua ini kerana 2 markah. So do you think it's difficult or not for you to score mathematics? Susah ke? Tak. So I will encourage you bila you buat satu topik, you go through the keyword. You go through the keyword one by one. Okay, and look into the question of that. Dan selepas anda jawab contohnya, saya sudah habis jawab soalan ini. Saya dah dapat jawapan betul when I check the answer from the back. So saya akan patah balik pada soalan yang sama. I'll go through one more time. Supaya otak saya tersusun jalan kerja yang cantik itu. Because sometimes when you do your work, dia tak berapa. It's just like you some sort like cuba teka, you cuba teka, you cuba, try and error. Okay? You try and error, then you tak confident yang you dapat betul atau tidak. So, Puan, okay, can we use highlighter for SPM? Josh, I won't encourage you to use highlighter. You know the highlighter, after you have to open, you highlight, then cover back, take your pen. You know how many seconds you will be wasting? So just like me, just now what I do, I just gunakan pen saya, I circlekan. Okay, just your pen and circle. Tak payah you nak open the highlighter, tutup balik, ambil pen lagi. Time spent as you are doing that activity, I will encourage you not to do that. Alright, even though you say, teacher, I can do very fast. Nanti dia punya cap jatuh, you kena ambil cap dia lagi. Do you understand what I meant? Kalau you rasa, teacher, I'm more comfortable, try to tune yourself to buat begini. Highlight the perkataan highlight begini. That will be better, right? Okay, so yang ini sketch. Okay, sketch the graph. Nak sketch graph. Apa untuk sketch graph, you tengok markah sekali, you look into the marks here. Oh my goodness, sketching also 4 marks. Construct dia apa? Mengingat dan memahami. It's just by recalling and understanding only. Okay, every second method. Yes, every second is just like a diamond to us, Okay, so in order for you to sketch a graph, you perlu tahu apa yang perlu ada dalam sketching graph in order for you to get the 4 marks. Okay, you mesti ada maklumat yang lengkap dalam mendapat 4 markah itu. And sketching graph is easy because you dah tahu A, you dah tahu B, you dah tahu intercept kan. Then are you going to make sure that you dah boleh tulis semua ini? Okay, then highlight kat sini. So untuk kita lakarkan graph, kita mesti ada bentuk graph dia. Okay, first thing is a bentuk graph mesti betul. Okay, secondly, kita mesti ada pintasan Y, iaitu nilai C kita. Okay, thirdly, kita mesti ada pintasan X, iaitu punca kita. Dan
Yang keempat adalah titik pusingan. Sama ada dia titik minimum ataupun titik maksimum. Kita mesti tahu. Kalau keempat-empat benda ini ada dalam graf, sure you akan bawa balik 4 markah itu. Tak ada masalah. So bagaimana saya nak sketch the graph? So mula-mula you tengok A. Bentuk graf dia. Bentuk A or U or N. Cikgu uji anda sekali lagi. Bentuk U or N. Tengok A. Okay, bentuk dia adalah bentuk U. Very good. So you pun sketch lah. Right, you pun sketch bentuk. So yang kedua, pintasan. Okay, nak dapat pintasan Y. How do I get my pintasan at 16? How do I know? Tadi kan kita dah bincang kan? Kita dah bincang yang kita punya nilai ini. Nilai cikgu gunakan warna lain. Okay. Ini. Ini adalah pintasan saya. So that's why you get this. So make sure that you hafal. You hafal the ABC. So seterusnya, I nak pergi kepada I punya bentuk pintasan X. Okay, I nak susunkan yang ini, I nak tulis ini dalam bentuk pintasan. So bentuk pintasannya mesti dalam bentuk apa? Bentuk yang berada dalam bentuk bracket. Okay, can you form the bracket for me? I nak tengok siapa yang dapat betul. Okay, can you please form this bracket for me? What is your answer in the 2 brackets here? Ambil calculator cepat. What is your A, what is your B, what is your C? Tekan. Then key in. Ada tak jawapan? Tak ada lagi jawapan lagi. Your bracket, factorize 2 and 8. Okay, 2 and 8. Very good. So then kita tengok. Ini adalah pindasan Okay, kita dapat ini. So, yang 2 and 8. Tapi 2 and 8 is your answer. Is your answer no? Is your answer. That you give this answer. Remember in exam you have to perform this. You're working. Working diperlukan Okay, so then you have your coordinate of this. Okay, 2, 0 and 8, 0. So you have your, cikgu padamkan yang cikgu punya tulisan kat sini dahulu. You have your bentuk, you have your pintasan, you have your intercept. So you dah ada yang ini 3. Pusingan. How do you get your titik pusingan? How you get your titik pusingan? Boleh tak recall how you get your titik pusingan? Bagaimana you nak dapat titik pusingan? Patah balik kita pada soalan ketiga. Kerana cikgu nak kejar masa, cikgu terus tunjuk. Kita gunakan paksi simetri kita. Okay, negative B, formula dia negative B over 2A. Formula dia. So kita ambil B kita, dia adalah negatif 10, B kita adalah negatif 10, kita gantikan. And A kita adalah 1, kita gantikan 1 kat sini. That's why you dapat ini. So, saya punya pintasan adalah 5. So, paksi simetri adalah 5. Sama juga yang kita ganti dalam fungsi dia sekali lagi. Then I'll get, ambil 5 ini, ganti dia, ambil 5 ini, cikgu padamkan ini. Ambil nilai 5 ini, ganti ke sini. Untuk dapatkan negatif 9 seperti yang kita buat langkah tadi. Okay, so you dah dapat dah dapat kita punya titik pusingan. Bentuk dah ada, pintasan Y dah ada ini. Then you pun sketch lah. You lukiskan you punya kata semplain dahulu. Ada dia titik 2 dengan titik 8 kat sini. Then titik sifar 16, sifar 16 is somewhere here. Ini 15. So somewhere here lah dekat sini. So then you pun lukis you punya pusingan. Okay, 5 dekat sini, negatif 9 dekat sini. You dah ada titik 1, titik 2, punca ini pintasan Y, ini pintasan X dan ini titik minimum. And bentuk graf anda mesti U-shape. You pergi dari sini turun, naik. Okay? And this is what I have. Okay, this is what I have. Cikgu padamkan. Okay, sorry yang ini. Cikgu keluarkan cikgu punya graf. Okay, ini yang you lakarkan. Bila lakarkan tak dapat markah lagi tau. Kenapa tak dapat markah? Who can tell me? Bagi graf sebegini, you tak akan dapat markah penuh. Can you please tell me why? Kenapa? Alasan kenapa you tak dapat markah penuh? Do you know the reason? Just write down the equation. Equation memang dah ada, dia dah bagi dah equation. Apa yang missing? Saya ingat lakaran. Bila anda lakarkan semua dah ada, nampak ini semua tajuk. Yes, you kena label apa? Label apa? What you need to label? You need to label all these things dekat graf anda. So ini dia. You kena label you punya titik pintasan Y, pintasan X dengan
titik pusingan anda, barulah you dapat 4 markah. Is it senang? Senang tak kita punya sesi untuk yang ini? Senang tak tajuk yang ini? So sebenarnya cikgu pun tak sempat nak pergi ke tajuk kedua. Okay? Kerana ada banyak benda yang cikgu nak go deep. So tajuk persamaan yang linear equation. So Cikgu Zanaria dah pukul 12. Macam mana ni? Okay Puan Gan. Up to you. Macam mana? Okay, kita stop sini saja ya. Tak tahu anak murid nak continue lagi ke? Another day maybe. Anak murid kata another day maybe. So, okay, so sebelum yang inilah, so I just nak buat yang satu lagi Okay, wait, give me some time dekat sini. Okay, wait I want to go into here. Okay, I send you the link here again into WooClap. Okay, masuk sekali lagi ke WooClap. Then my question is, do you enjoy this slot? Okay, do you enjoy this slot? And then please tell me what you learn. Okay, what you learn. And nak tengok what you write here. Belum lagi ada yang key in. Okay, I want to share this one with you. Screen. Share now. Okay, let you see your answer. Okay, let you see your answer. Here, I do enjoy this slot. So, you rasa matematik susah lagi tak bagi diri anda? Okay, you should have 2 answer here. Please say something what you learned today. Ada 2. Okay, do you enjoy this slot? And please say something that what you learned today. Supaya cikgu anda boleh buat laporan nanti. I enjoy this slot, quadratic enjoy, fungsi okay, persamaan, yes, graph, learn. So ingat, angle, ingat cikgu beritahu when you are doing your revision nanti, baca soalan dengan teliti, keluarkan kata kunci, and then mula selesaikan dari kata kunci dia. Jangan nak pergi terus kepada jawapan, right? Mesti buat dengan teliti. Okay, so yes, okay, thank you very much that you do enjoy. Is my slot going very fast with you? Adakah dia amat cepat cara cikgu bercakap? Cikgu dah memang slow down. This slow down my words. Kalau tidak ikut biasa, I cakap lagi cepat. Okay, getting things. Okay, good, very good. So ada positif punya comment dekat sini. So last but not least, cikgu nak pergi kat sini lagi. Cikgu nak kena tunjuk yang ini. Slide dia kat sini. The last one. Okay. Cikgu sebenarnya sediakan banyak. Cuma cikgu tak sempat nak buat. Okay. Di sini akhir kata lah. Cikgu nak masuk di sini. Where is my last slide? Ada sebenarnya banyak benda yang cikgu nak share. Ini dia. Cikgu nak share the last slide dengan you all. Okay. PowerPoint. Dah share my this one. Stop. Okay. Dekat sini kan cikgu ucapkan cikgu menyusun 10 jari tau di depan anda ni. Cikgu menyusun 10 jari. Minta maaf dan ampun andai kata penerangan cikgu tidak dapat membawa anda lebih faham matematik Just because-nya saya pun share knowledge juga saya yang ada pada diri saya ini. So I thank you for your attendance and satu-satunya pesanan dari cikgu kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tengok kan gambar raja itu, penat orang tu kerja. So satu lagi yang kata kunci cikgu, ada hati semua jadi. Dengan itu cikgu ucapkan selamat maju jaya pada diri anda. Ingat waktu pandemik ini, pembelajaran terus diteruskan. Pembelajaran harus diteruskan. Jangan putus asa, kejayaan pasti berada di tangan anda. Okay? Dengan itu sekian sahaja. Terima kasih dari my side.
Okey patah Puan balik Gan. pada kedua sana. Alright, terima kasih Puan Gan. Okey, Teacher Gan. Alright, okey, yang lain semua jangan keluar dulu. Okey, cikgu nak minta Terputus, tak dengar.